Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darain, amin. Kata Musannif, summa syar'a fi uyubin nikahi al-musbitati lil khiyarin fihi faqala. InsyaAllah kita nak sambung ni satu bab khas namanya khiyar, bab aib nikah. Kita belajar bab muamalat, ada khiyar aib dalam bab baik. Macam mana ada khiyar dalam bab baik, ada lagi satu khiyar dalam bab nikah. Baik. Syar'a, masuklah musannif fi uyubin nikah, pada membicarakan aib-aib dalam bab nikah. Uyub ni uyub yang musbitati li khiyarin, untuk uyub yang boleh mensabitkan untuk khiyar. Khiyar ni khiyar bainal zaujain, sama ada untuk meneruskan perkahwinan tu, ijab kabul itu, pernikahan itu, ataupun dibatalkan. Bahasa batal ni fasakh kan. Jadi bila sabit ada aib, boleh dipasakh nikah. Dan kalau dengan tanpa ada apa-apa hubungan suami isteri tu, pasakh tu maksudnya batal begitu saja tanpa ada, nanti dia tak ada edah. Kalau tak ada berlaku bersama suami isteri lagi, tak ada edah, tak ada apa, pasal dia istilahnya pasakh, tak sabit. Pasal dia bukan dengan tolak, tapi pasakh nikah. Dan pasal ni pasakh dengan aib. Kalau dah sabit dengan bersama suami isteri apa, berlaku uyub ni, dia apa, ada permasalahan dia. Kalau baru datang memang ada khiyar, tapi kalau dah lama timbul kes, baru kelahi, keluarkan isu uyub, tak sabit untuk berkhiyar. Kalau nak pisah pun mesti pisah tolak. Yang tu kot bab korang nak bicara insyaAllah. Faqala, berkata ia musannif, wa turaddul mar'atu, boleh ditolakkan seseorang perempuan masuk mar'ah ni zaujah bi khamsati uyubin, dengan ada 5 uyub. Istilah turaddu ni maksudnya boleh tufsakhu, boleh dipasakh kan? Maksudnya dibatalkan perkahwinan itu. Baik, mana 5 ni? Khamsati uyub, ahadiha, salah satu daripada khamsah itu adalah bil junun, dengan gila. Dan junun ini sawaun atbaqa au taqatta'a, sama ada yang berpanjangan ia, berkekalan, berterusan, au taqatta'a, ataupun putus-putus. Sabit je junun selepas pernikahan, boleh turaddu, maksudnya dipasakh, maksudnya dibatalkan perkahwinan itu. Cuma bila batal ni maksudnya dia bukan perkah tolak, tak ada edah, sehingga tak sabit lah apa yang sabit dengan tolak kan. Kalau tolak sabit edah, Allah SWT tu pun tolak kalau tak bersama lagi, yang tu tak sabit edah kan. Lagi sabit Allah SWT. Kalau mas kahwin, ada sabit mas kahwin. Jadi kalau dengan fasakh, kalau tak jadi apa-apa hubungan suami isteri lagi, turaddu tu dengan mana? Tufsahu, pasah ni tanpa ada apa-apa perlu suami membayar pada isteri. Kalau sabit uyub. Dan juga dobit uyub ni, uyub mana? Uyub yang memang tidak langsung diketahui ataupun dirahsiakan daripada salah satu pihak, suami ataupun isteri, dengan uyub yang memang dah sabit kedua-duanya. Kalau dah memang diketahui ada uyub, lepas tu berkahwin, nak pasakh, nak boleh ada nama khiyar aib, tak boleh lah. Kalau nak pasahkan juga, dia tak nama pasakh, tapi dia panggil tolak. Itu bab-bab yang nak perhatilah. Walaupun kes ni jarang ada, tapi nak tengok hukum yang berkaitan dengan dia tu macam mana. Baik. Au taqatta'a. Jadi junun ni junun yang qoblal ilaji, sebelum daripada sembuh. Jadi maksudnya masih sabit gila tu. Aula sawaun atbaqa au taqatta'a qoblal ilaji, aula sebelum berubat, atau la ataupun tidak. Sebelum dia ubat atau faham tu selepas pada berubat. Ya. Maksudnya sama ada benda tu dirawat ataupun tidak. Bila sabit yang junun, sabit khiyar. Dia sebut situ lah.
sama ada dia mengusahakan untuk berubat ataupun tidak. Sabit yang junun, sabit khiyar. Cuma kalau ikut kaedah dia, bila sabit yang junun, sabit khiyar, dalam jangka masa tertentu katalah dia reda dengan junun itu, lepas tu nak khiyar dengan aib, tak boleh. Pasal bila ada reda dengan aib, pada ketika sabitnya, subutnya uyub, dia menafikan kebolehan khiyar pada masa akan datang. Bahkan kalau nak furqah juga, dia mesti furqah tolak. Dia bukan furqah dengan khiyar, bukan dengan fasakh. Bukan istilahnya furqah tu furqah fasakh dengan sebab uyub. Seingat dia, dobit dia, bila sabit dia tahu ada uyub, sabit khiyar. Jadi maksudnya kalau dah nyata sabitnya uyub-uyub ni, dia istilahnya boleh guna bahasa gini kot, berlapang dada. Itu kot bahasa nak guna puak-puak W punya lah. Kan dia orang ni selalu dikelahi dengan kita, dia suruh kita lapang dada dengan dia, tapi dia tak berlapang dada dengan kita. Dengan kita dia sempit dada, tak mau terima tahlil, tak mau terima ni. Bila kita argue, kata dia lapang dada syekh, ni khilaf. Sikit saya nak guna lapang dada tu kan. Jadi kaedah dia bila sabit je, kalau ada istilah berlapang dada, tak apa, kita berubat dulu. Itu istilahnya reda. Bila reda, macam mana buat baik juga. Bila katalah kita buka barang ni ada aib, lepas tu kaedah aib ni macam mana? Sabit je aib dalam bab baik macam mana? Hantar balik. Jadi kita radul baik dengan sebab ada uyub, ada aib. Tak. Jadi kalau kita ada aib, pakai juga. Misalnya kita beli satu barang, misalnya benda tu tak elok, tapi kita pakai juga. Dah pakai baru hantar balik. Tak boleh tak sabit khiyar. Satu, maksudnya dia jadi sah lah baik. Nak pun jual balik ke apa ke, atau seumpama balik, tapi atas nama raddi mabik, bil aib uyub tak boleh, bil aib tak boleh. Begitu juga abang nikah, bila istilahnya dah sabit aib, kalau ikut tempoh tu dia tengok pada huruf lah. Seingat tak ingat, tak pernah jumpa dalam kitab yang sebut dobit berapa lama tu. Subutnya uyub, sabit khiyar. Jadi kalau mana-mana ada huruf istilahnya reda, dia membatalkan khiyar itu, membatalkan khiyar dari segi kebolehan furqah tanpa tolak. Kalau ada yang bertempoh pun, seingat dia ada satu kes je, masalah uyub yang ada pada orang lelaki, itulah unnah. Jumpa akan datang nanti. Apa dia? Masalah mati pucuk lah bahasa gitu. Masalah yang tu, mahkamah bila sabit unnah, report setahun bagi tempoh. 12 bulan selepas daripada tempoh report, 12 bulan memang suami gagal menyelesaikan apa yang sepatutnya, baru sabit fasakh. Pasal ba'unah ni dia makan masa untuk mensabitkan dia. Pasal kadang memang ada musim tertentu dia jadi unnah, dia jadi tak mampu untuk bersama dengan isteri. Tapi ada musim lain galak sampai tak mampu isteri menanggung. Macam tu lah. Dia ada waktunya tu. Jadi dia bagi tempoh setahun. Kalau setahun memang tidak ada apa-apa kesan positif pada kawan tu, memang sentiasa tidur, maka boleh sabit fasakh. Cukup bahasa-bahasa tu, sorry lah, bab-bab ni nak sebut bahasa lembut macam ni lah, kadang tak erti sikit. Subut uyub ni dengan melihat ataupun dibagi tahu tu dulu. Kalau ikut dengan apa-apa maklumat yang menunjukkan ada uyub, dah istilahnya sebut. Walaupun masalah bagi tahu tu dia tak ada uyub, macam gila yang terkotak. Okey. Orang bagi tahu dia ni gila. Peringkat. Contohnya kahwin bulan 1, dia gila bulan 6, baru dia gila. Okey. Jadi belum melihat uyub tu dah dibagi tahu dah. Pernah berlaku sebelum. Bila dah bagi tahu, cuma kalau ikut kaedah istilah subuk tu, seingat saya sama ada subuk tu dengan dia dapat sendiri, jadi sendiri. Tapi bila telah dimaklumkan dia ni memang ada waktu dia gila, masa kahwin memang tak gila, nak kahwin tu memang tak gila lagi, tapi dah subut maklumat kata dia ni memang daripada keturunan gila, dah ada sabit gila pada dia, itu istilahnya subut.
Itu seingat saya dia silah sebut. Jadi maksudnya kalau yang tu dia dah faham dan kita pun gila-gila lah masa tertentu, jadi dia boleh abaikan tu, sanggup ke? Sanggup. Sanggup, walaupun lepas tu baru sabit uyub, masa kahwin tak uyub sabit lagi, istilahnya dia dah redha dengan aib. Taklah sebut tu maksudnya masa kahwin tak gila lagi, orang bagi tahu dah gila, tapi dia nak juga kahwin, lepas tu sabit gila, dah gila betul-betul, baru dia tak tahan gila tu, baru nak minta pasah. Tak boleh. Kalau saja saya nak bandingkan tanzir fiqh dia kepada bab baik, macam orang dah bagi tahu dah kita ni tak elok macam ni, tak elok tak apa, pakai dulu, esok tak elok kita pula lah kata. Betul dijual kereta tu dengan dah dimaklum aib dia apa, untuk beli pakai-pakai memang aib sungguh, pulang boleh pulang, tak boleh. Pasal dia dah redha beli dengan dia tahu aib, saja nak tanzir fiqh tu. Sebab tu dia bukan kias, tapi permasalahan fiqh yang telah diselesaikan sama. Satu saya tanzirkan dia, bandingkan dia, buat satu pembandingan tu. Jadi fakharajal irma'u, maka keluarlah daripada kata junun ni irma'u, pitam. Kalau jenis orang pitam, yang ni tak sabit, khiyar untuk dipasah, tak sabit. Kalau kata dia ni sasat pitam, ada waktu dia pitam, pitam bukan uyub nikah. Itu juga apa, dia sasat migrain sakit kepala. Apalagi seumpama tu yang jenis kadang-kadang jadi dalam masyarakat kita ni, kadang belah perempuan, kadang belah lelaki, tapi bukan gila. Apa lagi? Lelah, itulah kan. Sawan ni junun tak? Sawan babi gila tak? Bukan? Dia kata gila tak? Bukan? Tu sawan, cuma orang panggil sawan lah kan. Tapi sawan babi tu sebenarnya dia gila babi. Sawan ni bila kena tu gila. Segila ni dia junun, funun kan. Antara funun tu babi lah. Maksudnya gila babi lah maksudnya. Kadang dah terbiasa ringkas tu, dia tu sikit macam kelakar sikit bahasa tu. Jadi kalau ikut dia gila lah. Sawan babi ialah gila babi lah. Sawan babi gila babi, jadi gila lah, junun lah. Pasal junun ni funun, macam-macam style gila. Istilah gila ni hilang akal. Kadang gila ni macam mana? Pasal gila ni maksudnya dia satri, dia tak nampak dah apa yang betul. Main bola mengambang, jadi bodoh tu. Termasuk dalam gila. Kalau gila babi ni dia jenis macam tu. Itu kot, yang tu yang takut ta'ah ni. Kalau sentiasa gila yang kau nak perempuan ni, tapi gila, tapi comel kadang. Gila pun gila lah, yang ni comel kadang. Sila tak pasti, tak sabit lah pasal dah sebut junun. Itu kot. Saka pun kalau ikut kaedah dia bukan junun. Cuma kalau nak tak mau talak nak bela lah, istilahnya memang talak dia tak dengan pasakh, tak dengan atas nama khiyar. Kalau saka dia boleh kalau ikut kaedah lah, dia boleh dihilangkan, walaupun susah juga proses tu, tapi dia masih boleh dihilangkan. Sebab memang orang dah biasa. Kalau jenis ada saka-saka ni, kalau kena, saya ada kawan budak pondok juga tu, mengaji pondok tu, dia kahwin, tapi dia dah redha, kata dia tahu memang isteri dia ada macam ni. Bila time kena tak betul dia, istilah ada saka lah, ada gangguan ni, kesian juga bila ada gangguan ni pun. Tapi kata dia, sabar lah ustaz, nak buat macam ni tadi. Kuala tu yang bunyi kuala tu. Yang tu kot. Jadi kalau ikut saka tak sabit. Macam mana pun kadang-kadang pening kepala tak, macam mana dia semak lah, risik semua. Sebelum nak minang, kalau dah minang pun sebelum nak jadi tu semak semua maklumat apa. Pasal kadang-kadang pihak keluarga tak cerita, kadang orang lain yang tolong cerita. Yang ni yang kalau bab ni, kalau telah diminta mesyuarat, orang macam ni bagus tak? Kalau ada apa-apa maklumat yang macam ni dari segi hukum, wajib cerita. Walaupun cerita aib ni istilahnya ngumpat, tapi aib dalam bab mesyuarat, kalau nak masalah perkahwinan dari segi hukum, dia terhukum mengumpat yang harus. Pasal uyub yang macam ni bila disyurakan seseorang, pasal al-mustasyaru mu'taman, orang yang diminta mesyuarat dia adalah pegang amanah. Bila amanah
Bila ditanya oleh dia, orang ni boleh tak buat menantu sesuai tak, ataupun buat suami ke apa, soalan seumpama itu, buat isteri ke, boleh tak? Dia kata, dia ni setahu aku gila. Kena kabur gila. Kena kabur gila. Dia kata, sekali aku tahu hangpa tak jadi kahwin pula. Tak. Dia tak macam tu. Dari sisi hukum amanah. Bahkan kita nanti akan dipertikai pula. Hari tu aku tanya kat engkau tak ada cerita pun gila ni kat aku. Sekarang kau cerita aku elok. Kau tahu tak tahu? Mula orang bertikai. Kenapa kau tak cerita kat aku? Sebenarnya aku tahu, aku takut tak jadi berkahwin pula. Satu aku tak cerita. Itu salah tu kali kau. Jadi asal nak sebutnya ialah kalau sampai tahap dia minta mesyuarat dalam bab nak bernikah, kalau ada tahu aib, resi hukum harus menceritakan aib itu, tak jadi ngumpat. Bahkan sebagai ulama meletakkan hukum wajib. Pasal tu termasuk dalam nasihah fid din. Seingat saya antara syarahan ulama sebut macam tu. Apa tadi antara kita bicara ni bab-bab yang menyebabkan sebut khiyar tu lah, yang sebut khiyar itu kot. Jadi kalau jenis pensan-pensan ni ada, ataupun jenis mabuk-mabuk, naik kereta mabuk, wah, macam mana? Tak sabit khiyar. Tu salah naik kereta, naiklah kapal terbang. Sajalah usik-usik gitu kan. Jenuh bayar lah kapal terbang dia, lantak lah. Dan nak. Jadi fala yasbutu bi khiyaru fi fasl nikah, maka tak sabitlah bihi bi igma'. Ini pitam-pitam ni oleh khiyar fi fasl nikah, pada mempasahkan nikah. Walau dama, sekalipun walau kana igma' itu kekal sekalipun, berpanjangan. Ini pitam panjang 3 hari, 4 hari, 5 hari. Termasuk pitam tu kalau kita faham koma. Baru ni sembang kat mana? Geng-geng masjid ni lah. Pasal ada geng-geng masjid ni yang baru ni buat satu pembedahan hidung. Pasal hidung ni sentiasa dia alergik, bau sikit, meleleh air apa. Buat satu pembedahan ke hidung, panggil apa? Sinus. Tak tahu. Adalah macam tu lah kan. Petang operation, ambil masa 2 jam je. Lepas tu terus koma ni sebulan dah. Tu risiko pun sinus ni rupanya memang banyak kes. Memang nak repair tu sikit sangat. Dia tak istilahnya pembedahan berisiko besar. Kadang nak repair benda sikit je, tapi ada yang koma terus, ada yang mati terus. Sinus je. Pembedahan kecil je, tapi selalu take time 2 jam lah untuk membetulkan ada kilang tisu dia macam mana, dan dia punya reseptor dia untuk mengesan apa, mengelakkan alergik bau tu, hidung dia jadi berair apa sebagainya. Kalau faham tu perubatan tu dia risiko besar. Sebab abuse ke apa tak tahu lah. Tapi yang ni koma sebulan lah. Semata-mata buat pembedahan kecil untuk hidung. Jadi kalau kita faham kaedah fiqhnya, kalau macam tu punya keadaan tak islah mudarat lagi, tak usah ada buat apa-apa pembedahan. Pasal pembedahan macam tu tak jatuh jadi mudarat, memang dia akan berair apa hidungnya, istilahnya tak jadi masalah. Tak usah duk repair apa lah hidung tu. Jadi macam tikus membaiki labu lah. Yang tu kot bahasa dia. Macam mana pun nak sebut tu, kalau dah koma sampai seminggu, sebulan, setahun, macam mana? Tak sabit khiyar. Itu kalau katalah tu kalau belah pensan suami nak jatuh talak macam mana? Pasal khidmat ialah dengan dia. Kalau ni sepah nak khidmat, itu pun kita ada cerita sikit tentang masalah khidmat dan tanggungjawab. Dan sakit ni siapa nak sara? Tak wajib isteri sara suami. Kalau isteri pun sakit macam ni, tak wajib suami sara isteri. Jadi berapa pelanjaan kos-kos apa ni, tak wajib sara. Tu tak nak hilang beban sara ni, tak mau rasa beban saraan perubatan ni, macam mana? Dia pilih untuk tolak. Kalau pilih untuk tolak tu, kalau isteri sakit, suami yang tolak. Kalau suami yang sakit nak tolak macam mana? Memang tak boleh tolak. Kalau nak pun katalah dengan sebab tu tak bagi nafkah, tak boleh bagi nafkah. Kaedah dia bila dia dalam irma macam ni, kalau isteri nak minta sebab tak bagi nafkah, wali bagi si pesakit ni, kalau ikut dia lah yang akan menguruskan nafkah daripada harta suami yang sakit macam ni, yang irma macam ni, untuk diberikan nafkah pada isteri, dan sepatutnya diberi nafkah daripada harta suami ni. Peraturan fiqh kita ada sampai macam itulah. Siapa ambil alih buat nafkah tu lah, suami tetap masih di isteri orang.
Begitu juga kalau sabit ni saja dah sebut tu, sebut gini, macam hilang kapal terbang MH370 tu, yang tu dia bukan bab khiyar juga, cuma yang tu di bab istilah mafkud. Suami yang hilang maklumat, luput, tak jumpa maklumat, sampai sekarang tak diputuskan hidup mati. Ayat yang keluar apa? Hilang di lautan. Dia tak tahu. Pejabat agama pun tak tahu macam mana kan. Tapi kalau ikut, kalau kita nak argue dia, di atas kenyataan kata pada ghalib biasanya yang ni menyebabkan jadi mati, dia sepatutnya keluar satu kenyataan rasmi untuk nanti tarikh itu nanti adalah tarikh bermulanya perempuan tu hukum beredah kerana telah sabit tak dapat dikesan, dan pada urufnya yang ni kalau tak jumpa macam ni ghalibnya mati. Perempuan ni kena beredah. Kalau nisbah harta pusaka boleh dia bahagi. Kalau nisbah perempuan ni, dia kalau ada orang nak minang, habis edah, dia boleh berkahwin dengan orang lain. Cuma dia bukan masalah khiyar bil aib. Yang ni bukan aib. Yang tu termasuk benda mafkud. Suami yang mafkud, orang yang mafkud, orang yang tak dapat maklumat. Sebab selalu saya bicara tu bab beraid ada, bab edah ni pun sabitlah juga. Begitu juga bab mati semayang, nak kena semayang ghaib. Yang ni tak ada semayang ghaib pasal mayat tak ada dimandikan, tak ada syarat mandi, maka tak ada sabit semayang mayat ghaib kan. Baik. Jadi fakharaja bil irma, fakharaja al irma'u fala yasbutu bihi khiyar fi pasal nikah. Kalau dah khilafan lil mutawalli, halat kauni mukhalifan lil mutawalli. Mutawalli ni kaul marjuah, kaul dhaif. Dia kaul dhaif ada dalam kitab, tak payah viral dengan dia lah, diam sudah. Kaedah-kaedah kita kaul dhaif, kaul pendapat ni dia bukan boleh diviralkan. Bukan kaedah kita viralkan pendapat dhaif. Kalau ada tu ada masalah ihtimal, masalah tertentu nak boleh pakai, boleh pakai. Tapi kaedahnya bukan bila ada pendapat simbah pendapat tu, lepas tu bagi orang pilih pendapat, dan pilih pendapat yang mana paling mudah atas alasan Islam itu mudah. Tak betul. Yang ni pahaman Mufti Pasir Mendengung tu, ya. Mufti Pasir Mendengung tak faham, tanya lain. Dia orangnya pahaman macam tu. Memang puak-puak tu pahaman macam tu. Dan biasanya puak-puak macam ni, puak-puak W lah. Dia ada pahaman macam ni. Mudah. Ada pendapat yang kuat tu dia tak penting kan, tapi dia lebih highlight kan kepada pendapat dhaif. Kalau contoh yang saya memang sakit hati sangat baca ni, kalau yang terdekat lah, isu apa? Baca Quran masa haid ni. Memang dia ada tulisan pula, penulisnya tak ingat dia tulis tu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Atas nama tu, betul tak betul ditulis saya tak tahu, tapi antaranya ditulis tajuk tu boleh tak boleh baca Quran. Ditulis dulu pendapat awal, golongan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan haram baca, ada yang kata boleh baca. Pendapat haram baca disebutlah Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Memang empat-empat mazhab ni memang haram baca, mana boleh baca dalam masa uzur, dalam masa haid. Melainkan yang memang ittifaq tu benda-benda yang tak jadi, tak ada qasad Quran di situ, disebabkan baca bismillah, istirja, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, yang memang sebut memang ditakfil Quran kat situ. Tu memang tak ada khilaf di segi ulama, kata boleh baca perkataan tu. Tambah pula orang Arab, memang dia dah cakap Arab, dah terbiasa menggunakan pula wording daripada Al-Quran tu, macam copy paste dia sebut guna bahasa Quran. Orang macam ni kalau dia tak niat qasad Quran kerana dah terbiasa dengan uslub Quran, dan zuk menggunakan bahasa Quran, tak jadi haram atas dia. Yang bila dia tak qasad Quran dan memang bukan atas masuk Quran, yang ni memang tanpa khilaf ulama boleh. Adapun jadi asal hukumnya kalau ikut tambah macam Melayu ni yang tak cakap Arab, asalnya memang tak boleh baca Quran masa haid. Memang tak boleh baca. Kemudian dia datangkan pendapat yang boleh baca. Keluar pada mazhab 4 ni, disebutlah nama Ibn Taymiyah, lagi Bin Baz, Saleh Utsaimin, dan disebut dalil-dalil tak boleh dan dalil boleh. Dalil tak boleh ni dibubuh sebatang dua. Yang tak boleh, yang boleh tu macam mana? Selak macam ni, tak habis lagi. Dalil boleh kerana menghafal Quran, kerana ini darurat syariah. Kesimpulannya, oleh kerana ada khilaf ni, maka naklah berlapang dada supaya kita jangan
terlalu syadid menghukum, kerana ada juga pendapat yang membolehkan membaca Quran dalam masa haid. Wow, tu saya sakit hati ingat baca tu. Dia viral kan benda yang dhaif. Pendapat tak siapa, Ibn Taimiyah, Bin Baz, Utsaimin, siapa dia ni? Mujtahid besar ke? Tak masuk senarai mujtahid pun, merepet ada. Ulama-ulama besar yang mujtahid tu, dalil tu seolah-olah dalil mereka ni dalil bodoh. Dalam teks yang dia orang hantar tu, macam seolah-olah dia orang ni macam bodoh, tak reti buat hukum. Dia orang tak katalah bodoh, tapi cara pendalilan yang dia tulis dalam dia orang punya pembentangan tu. Jadi yang Utsaimin, Ibn Baz, Ibn Taimiyah ni macam mana? Hebat gila je. Tengok pula Dr. Zul contoh kan. Mengaji mana? Madinah. Padahal tak heran saya. Kalau saya tak heran. Masih orang nak mengaji gitu, dia akan sebut pendapatnya tu. Kalau kaedah kita macam mana? Tak boleh. Waktu dia kata kalau tak baca Quran nanti tak lulus periksa. Alah bodohnya. Takat baca je tak lulus periksa. Dia bukan masalah baca tu untuk menguji baca. Tambah pula kita guru sekolah, tambah pula penilaian berasaskan sekolah. Takkan kau tak tahu anak murid kau boleh baca tak boleh baca? Bila tarikh tu takkan kau tak boleh injak ke depan ke belakang. Tarikh tu kita yang tetapkan. Jadi dah memang tak boleh baca, apa gaduh gedi-gedi nak bagi dia baca? Lagipun kalau nak suruh dia baca atas alasan hafal Quran apa dan sebagainya, kalau kata hafal Quran takut lupa pun, banyak lagi cara lain untuk mengingatkan Quran selain daripada kaedah baca. Kaedahnya kaedah dengar. Kaedah dia kumat kamik mulut tanpa mengeluarkan suara, masih boleh. Sepakat ulama kata tak haram. Dia nak gaduh cari pendapat yang haram. Lepas tu gedi-gedi lah tu. Kalau dia ni masa dia tak haid pun dia baca Quran gedi-gedi macam tu, sampai tak ada masa yang tak baca Quran. Mimpi pun ngigau pun baca Quran. Betul masa haid pun baca Quran juga. Tu kutlah tak heran kan. Tapi masa suci tak apa baca haid masa Quran macam tu. Tapi bila dah haid datang sembahyang, baca Quran lebih daripada baca masa tak haid lagi. Apa cerita gila ni dia orang ni. Alasan dia nanti tempoh 3 tahun tu dia orang tak boleh nak habis hafalkan Quran. Jadi untuk mulakan hafal juga kena tasbih, kena ulang Quran supaya jangan lupa, dan dibenarkan untuk tasbih juga supaya silibus dia orang boleh habiskan dalam jangka masa tu, mesti selesaikan Quran berapa juzuk macam ni. Ini siapa punya kaedah mengajar macam ni? Pelik-pelik kita dengar tu. Zaman lah ni kita dengar hukum memang pelik-pelik. Sebab kita hidup ke zaman mujtahid ramai sangat kan. Keluar pendapat. Seolah hidup macam zaman Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali je. Kalau rasanya 50 tahun dulu pun kita tak pernah dengar pendapat macam ni lah. Sekarang kita beruntun hidup zaman mujtahid. Saja saya nak gunakan bahasa tu. Kita beruntun sekarang hidup zaman mujtahid ramai. Alhamdulillah. Alhamdulillah tu juga. Alhamdulillah tak mana. Baik. Asal nak sebut tu pasal nak syarah ke khilafan Imam Mutawalli. Allah SWT. Apa lagi saya nak sebut Kalau sikit contoh misalnya bab fidyah sembahyang, kita dalam Syafi'i tak ada, tapi ada qaul dhaif. Kalau dalam Hanafi dia memang asal mazhab. Cuma nak sebut ini, kaedah kita Syafi'i kalau ada qaul dhaif dan satu solat satu cupak. Qaul Hanafi dia memang ada, tu usul qaul dia, tapi satu solat segantang beras. Dan dia tak kira 5, dia kira 6 waktu. Pasal sembahyang witir wajib pada dia. Tapi satu waktu segantang, bukan secupak. Kira lah kau. Lepas tu kaedah kiraan macam mana? Kaedah hebah macam mana? Banyaknya syarat nak tengok. Satu kalau nak buat juga, buat dengan kaedah Syafi'i atau qaul dhaif, buat. Tapi taklah diviralkan. Memang tutup guru pun tak viralkan. Tapi bila mati ada orang dia rasa macam tak apa sempurna je, si mati ni solat dia macam mana, jumpa tok guru pondok, nak suruh buat fidyah ni, boleh ke? Boleh buatlah. Tak pun diviralkan. Yang puak-puak ni viralkan haram tu, bid'ah, Nabi tak pernah ajar suruh beras tanpa orang sekali kata. Kau tak nak buat sudahlah, tapi janganlah kata benda tu macam seolah benda haram masuk neraka, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Lagipun dia orang memang bukan faham kaedah-kaedah kullu bid'ah tu, masuk kulli macam mana tu bukan faham pun.
Kalau nak kira kuli tu, kalau itu mana ada Nabi hafal Quran 30 juzuk dalam masa 3 tahun, 2 tahun, setahun? Mana ada? Ada macam tu? Bid'ah tak? Bid'ah, dolalah lah itu. Untuk mak tafiz semua dolalah. Biar benar. Sajalah ke situ sikit kan. Kadang sambil-sambil tu kena sebut juga obat ni. Wasaniha, sani daripada khamsah biwujudi juzam, dengan adanya penyakit juzam, penyakit kusta, bizali mu'jamatin, dengan zal yang berbaris bertitik satu, wa huwa illatun, baik apa dia kusta ni, dia lah satu penyakit Ru minha idwu, yang jadi merah lah dengan minha, min taliliyah tu, minal juzam ini, daripada ilat ini, idwu oleh anggota. Dan biasanya anggota yang jadi merah ni, dia akan jadi merah, menyala, merenin, apa dia? Telinga, hidung, bibir. Itu biasanya orang kusta sini lah tempat berlaku kusta banyak kan. Kelopak mata paling banyak, telinga, hidung, bibir lah. Dan penyakit ni memang sampai sekarang tak ada cure lah, tak ada ubat. Satu kena letak satu pusat khas, pusat kusta negara kan. Malaysia sampai ada satu pusat kusta khas kan, Sungai Buloh. Baik, mula-mula dia merah tu, lepas tu apa jadi? Summa yaswadu, kemudian dia akan hitam. Summa yataqatta'u, summa yatanasaru, kemudian dia akan yataqatta'u, dia akan pecah. Lepas tu yatanasaru, luruh. Memang telinga ni kalau orang mula merah, menyala, dia akan jadi panas tu. Sampai tu tahap dia macam telinga ni dah tak berdarah, dia mati daging, hitam tu. Lepas tu mula rasa lekang dan dia tak berdarah, plop jatuh, plop jatuh. Untuk daging ni pula jadi buruk, merah, plop jatuh. Hidung plop jatuh, plop jatuh. Tu mula-mula elok, lama-lama jorongin habis, gigi semua nampak. Penyakit kusta macam tu. Dan memang tak ada cure, memang tak ada ubat lah. Memang selalunya diasingkan dia daripada orang lain. Nabi Isa yang berubat. Kalau disebab mujizat zaman Nabi Isa je. Berjangkit ke? Dia selalunya faktor keturunan. Satu, bila sabit khiyar. Sebab kalau kata kahwin dengan ni, anak macam mana? Keberangkalian untuk kena juga itu adalah positif. Berapa persen tak tahulah kan. Tapi pasal dia kromosom XYX apa tu kan ada faktor untuk melahirkan jantina tu macam tu. Dia ada XY belah lelaki belah perempuan. Macam tu lah kot teori-teori zygote apa tu. Jadi mesti ada keturunan. Jadi keberangkalian untuk jadi kusta tu ada lah. Begitu juga gila pun sama tak. Dia antara penyakit yang istilahnya berketurunan. Bila sabit gila ni, yang ni pun ada keberangkalian gila. Cuma jadi tak jadi tu hal lah. Ada yang tak jadi langsung, tapi tak jadi hak ni. Kerana tak jadi ke anak, jadi kat cucu. Satu dia sabit khiyar. Itu sabit khiyar. Macam mana pun siapa yang boleh mengabaikan penyakit ni macam mana, tak ada masalah dalam syarak. Siapa yang redha pakai je, ambil je. Wasalis biwujudi baros. Yang ketiga adalah adanya baros, penyakit sopak. Wahwa sopak ni bayadun, dia lah warna putih yang ada di fil jildi, kulit. Yazhabu damu jildi wa batah tahu minal lahmi. Kata yang hilanglah damul jildi, darah yang ada di kulit tu dia akan hilang. Satu, dia warna putih. Dan juga wa matah tahu, apa yang ada di bawah dia. Apa dia matah tahu ni? Minal lahmi, daripada daging. Daging tu dia akan hilang darah. Jadi kulit tu dia macam mati, dia macam tak function dah. Satu, dia jadi putih kan. Dan biasanya penyakit sopak ni pun dia kadang-kadang sikit, lepas tu dia makin jadi banyak. Maksudnya kulit dia dan daging yang ada di bawah kulit tu, dia jadi makin banyak mati. Dan selalunya kalau orang ni bila dah ada mula penyakit sopak, selalunya dia merebak banyak. Mula kat tangan sebelah kanan tu, kiri tu dia panjang. Bila umur dia makin panjang, biasanya dia akan merebak pada seluruh badan. Saya cerita ni pun saya meremang mulut teguk lah. Saya biasa jumpa juga orang penyakit sopak yang kadang kita nak salam dia pun meremang mulut teguk kan. Tapi abaikan sajalah kan. La adwa wala tiyarata kan. Macam mana pun atas fatwa sebab Rasulullah kata firru minal majzum kama tafirru firaraka minal asad. Ada macam tu kan. Jadi dia ada ilat, asbab, musabab. Memang nisbah nak bagi penyakit tak penyakit Allah Ta'ala. Tapi
Di atas faktor asbab disuruh lihat juga istilah apa, imunasi yang ada pada kita untuk kita nak pergi tempat-tempat yang berisiko macam ni, orang-orang yang ada berisiko macam ni, yang takut dengan faktor ada atas jalan asbab berjangkit tu, elakkan sebab asbab boleh berjangkit. Antaranya ni sabit bab keturunan, sabit dalam bab perkahwinan, pasal dia menyebabkan faktor genetik, faktor gen, faktor apa itu istilahnya DNA tu. Dia tu. Tapi kalau putih pipi sikit tu panau. Biasanya putih melopak tu kan. Betul lah, kadang-kadang ada yang setengah dia alah matahari, ada yang setengah duduk bawah matahari selamba je. Dia bukan albino lain. Albino lain. Albino dia bukan je sepak macam ni. Albino ni dia rambut-rambut, bulu roma semua putih. Itu albino. Begitu juga apa lagi El Nino, tu lain. Itu daripada El Nina. Dengan La Nina. Al Nano apa benda tu. Cocok bahasa lah ni. Itu lain tu. Albino tu lain. Saya ada kawan juga, orang rumah kawan dia, suami dia tu orang keturunan Mamak Penang ni, tapi tok dia tu ada keturunan Belanda. Anak dia ni rambut perang semua. Suami dia gelap macam mamak tu. Main mana ni sibak-sibak keturunan, rupanya keturunan tok dia yang keempat kot ada keturunan Belanda. Badan lah rupanya dapat daripada keturunan tok dia tu. Cucu rambut merah. Warna-warna rambut merah sampai besar, rambut merah. Bukan colour apa. Kawan-kawan dia kata colour. sampai besar. Jadi nak kata apa, keturunan yang dah keempat ni baru timbul cicit dia rambut bercolour. Rambut merah. Siapa tu faktor keturunan. Jadi bak gila pun, jadi pun biasanya dia akan mensabitkan benda tu lah. Satu siapa yang tak gamak nak tu nak cari keturunan yang baik-baik, sifat khiyar sabit. Tapi kalau dia kata cik barang boleh pakai cukup lah dia. Aku pun tak tahu mana pun, aku tak sopak pun, tapi sengkit kata dia. Jalan. Baik, fa kharaja al-bahaqu wa huwa ma yughayyiru al-jilda min ghairi izhabi damihi fala yasbutu bihi al-khiyaru. Maka tak masuklah, terkeluarlah oleh baku. Diterjemah ni panau. Panau ni ialah ma yughayyiru al-jilda, dia mengubahkan warna kulit, tapi min ghairi izhabi damihi, daripada ketiadaan menghilangkan darah yang ada di kulit. Jadi yang ni dia fala yasbutu bil khiyaru. Memang panau ni ada ubat yang sempoi je lah kan, boleh pergi cari. Kedai Cina ni selalu banyak kedai-kedai ubat panau ni. Dulu masyhur dengan panau salap. Salap ni mana tahu? Buang. Jadi panau salap maksudnya ubat buang panu. Tu panau salap. Mari kita belajar sifat salbiyah kan. Apa salbiyah? Sifat membuang, menanggalkan perkara tak layak pada Allah Taala. Pasal salap tu. Salbiyah, kidam. Tak ada awal, baqa, tak ada akhir. Kena tidak kan, menidakkan perkara tak layak, menidakkan perkara yang tak layak pada Allah Taala. Jadi panau salap maksudnya buang panau. Ubat ni tak kena panau lah. Tuan tak tahu ubat apa, tanya saya, nanti saya jual. Sajalah lawak itu kan. Baik, warabi'u biwujudi ratqi. Baik. Jadi gila, sopak, panau lah dah. Sopak, kusta dan sopak ni lelaki perempuan ishtirak. Yang ni dia nak sebut khas penyakit perempuan saja. Seterusnya ialah ratqi, adalah penyakit ar-ratqu. Wahwa ar-ratqu ni adalah insidadul mahal jima' bilahmin. Tersumbatnya atau tertutupnya mahal jima' itu bilahmin dengan daging. Jadi lubang tu tertutup dengan daging. Sama ada daging tu tumbuh ataupun memang beranak-beranak lubang tu tak ada. Pasal apa? Dia macam satu kulit tutup. Kalau biasa dia hanya ada bakarah saja. Ini bukan bakarah, jildun situ. Tak jildun pun lahmun situ. Pasal kadang-kadang dia ada macam ketumbuhan
kalau pengalaman yang pernah saya jumpa dulu lah, ada kes-kes yang orang nak cerita yang saya pernah dengar, dia ada yang memang beranak, dia tak ada, istilahnya lubang tu tak ada, pasal kulit semua, tapi perempuan. Ada juga yang dia warna-warna kat situ, dia macam ada macam ketul daging, dia makin membesar dan dia menutup lubang. Jadi kalau ada hal tu, macam mana nak ada hubungan suami isteri, memang ganggu lah. Hal tu sabit khiyar. Jadi kalau highway ni dah tak kena roadblock, boleh jalan, tak ada apa lah. Turut bahasanya. Baik, wa khamis, kata dia yang kelima adalah biwujudi qarni, dengan adanya qarni, tulang. Tulang lagi lah. Maksudnya memang beranak-beranak situ memang tak ada kan. Kalau kemaluan ada sekalipun, tapi bahagian tu dia ada tulang. Macam mana tulang tu boleh wujud apa tak tahu lah, tapi atas nama dia ada qarnu. Ini dia bagi qarna. Wa huwa insidadu mahali jami bil azmin, dengan tulang. Jadi masuk qarni ni, perempuan yang bersifatnya ni dipanggil qarna. Maksudnya orang perempuan yang di situ atau ada tulang yang menghalang proses hubungan suami isteri, proses jima' tu. Mewama ada hadzal uyuba, apa yang selain pada uyub-uyub ni, kal bakhari wasinan la yasbutu bil khiyar, seperti kata dia mulut bau busuk, itu juga bau busuk ketiak, sinan busuk ketiak, bakhari bau mulut busuk. Memang kadang gosok gigi pakailah ala gel tak gel apa bala pun macam mana, duk busuk tu. Ada orang memang mulut busuk. Memang ada orang macam tu. Begitu juga sinan, orang ketiak busuk. Tak ketiak busuk pun jenis badan bau asid. Ada orang seminggu tak mandi, tak ada apa. Ada orang baru lepas mandi, pakai macam-macam shampoo pun, sekejap je bau pening lah. Yang tu macam mana? Yang tu tak sabit khiyar. Pasal benda tu, itulah dia tak termasuk dalam uyub nikah. Maksudnya benda tu ghalib lah, adat lah. Memang nisbah bau badan, bau ketiak ni penyakit yang ghalib. Memang bukan penyakit pun, dia biasalah, dia tahu hormon apa atau kejang kesihatan macam tu lah. Dia tak mensabitkan keturunan, tak. Cuma tak selesa lah duduk orang sebelah ketiak busuk, mulut busuk kan, cakap je lari awal lagi. Siap. Jadi yang tu tak sabit khiyar. Macam mana pun kalau dah dia tak nak, dia tak boleh nama furqah dengan fasakh, tapi furqah dia bitolak. Siap. Wa yuraddu rajulu aidan ai zawju, ditolakkan juga kata dia suami. Masuk rajul ni azawju bi khamsati uyubin juga, antaranya bil junun wal juzam wal baras wa sabaqa manaha wa bi wujudil jubbi, ya jub, dengan adanya jub. Apa dia jub? Wa huwa qat'un zakari kulli, adalah terpotong zakar kulli zakar, tak ada apa yang tinggal. Terjadi macam mana kes tau ya, syarah kot kan. Au ba'dhi, ataupun dia qat'i ba'dhi zakar. Wal baqi minhu, dia kalau ba'dhi masih tinggal macam mana? Wal baqi, yang masih hukum jubi, baqi dia minhu daripada zakar ni, dunal khosyapati, kurang daripada kadar khosyapah. Khosyapah ni kadar kepala kemaluan lelaki. Maaf nak sebut benda-benda tu, tapi itulah bahasa dia khosyapah ni. Jadi kalau kadar apa, kalau nak buh bahasa berapa inci kan, 1 inci. Yang tinggal tu tak sampai kadar 1 inci, walaupun ada, tapi tak sampai kadar 1 inci. 1 inci ni selalu tak sampai maksud untuk proses bersama suami isteri, tak sampai maksud. Jadi tak sampai maksud sabit khiyar pada perempuan. Tapi kalau kata dah terpotong tapi masih ada lagi 6 inci contoh, jalan. Minta maaf saya guna bahasa-bahasa tu okey. Pasal nak sebut ba'd yang diiktibar tu mesti ba'd yang qadar tu khasyafah. Dan seingat saya juga ba'd ni yang nak kira seinci tak seinci tu apa? Dia indah intishar, bukan indah adami intishar. Boleh faham? Ketika maksudnya dia bangun. Pasal memang bila tak bangun, kadang-kadang hak biasa pun bukan macam mana. Minta maaf, sorry nak bahasa-bahasa tu. Jadi dia kira intibar intishar, bukan waktu anda intishar. Ya.
Dia ni kalau potong kepala tu dia dah ambil syafah tak ada yang pakai. Itu tak. Yang tu dari segi hukum tak sabit khiyar, cuma menghilang anak tu, kalau hasyafah tu 50 ekor unta tu, 50 ekor unta dia punya diat tu lah kan. Jenayah tu kalau ikut hukum Islam ada jenayah dan sabit kesalahan boleh kena bayar diat 50 ekor unta. Itu kot. Dari qadra. Baik, wal baqi min hududan khasyawa fa in baqiya qadruha fa aksara fala khiyara. Kalau masih baki qadarnya, qadar khasyawa ni ataupun fa aksaru ataupun lebih banyak, fala khiyara, maka tak sabit khiyar lah. Siap. Wa bi wujubil unnati, dan juga dengan adanya unnah. Baik, unnah ni apa? Bi dhammil ain, dia dengan dobil ain, unnah aja. Dia la ajzu zauji anil wati fil qubuli, dia adalah lemahnya suami daripada wati fil qubul. Pasal apa? Li suquti syahwah, li suquti quwah, kerana tidak adanya quwah pada suami an-nasyirah yang boleh membangkitkan ataupun meregangkan, bidafin, kerana ada lemah fi qalbihi, pada hatinya, hati suami, au alati. Hati suami apa? Istilahnya tak ada semangat. Pasal antara sebab yang boleh menyebabkan berlaku intishar. Intishar ni bangun dan jaga tu lah. Antaranya ialah semangat. Kadang-kadang semangat ada tapi alat pula masalah. Kadang-kadang alat bagus, semangat pun tak ada. Semangat tak ada, alat pun tak boleh pakai, memang dua-dua tu teruk lah. Kalau alat pun bagus, semangat pun lebih, tu yang isteri satu tak support tu. Sikit bahasanya tu. Jadi kalau jadi lemah macam ni, yang tu pun sabit khiyar. Baik, selesai. Wa yushtaratu fil uyubil madhkurati ar-raf'u fiha ila qadi. Baik. Jadi kaedah kita dalam bicara bab uyub ni, dia tak sabit apa-apa bab khiyar dalam pasal ni sendiri. Pasal kes ni dia mesti, kalau dah sabit kes sekalipun, sabit nyata uyub ni, dia mestilah tu ar-raf'u. Yushtaratu fil uyub madhkura ar-raf'u, istilahnya melapor, buat report fiha, pada uyub ni, ilal qadi. Jadi ada peranan pejabat agama sini ya. Ilal qadi wala yang faridu. Habis. Jadi bila report, sabit kes, panggil, sabit kesalahan, kuasa untuk mempasang ni adalah qadi. Jadi bukan sendiri-sendiri. Tengok kau gila, aku pasang lah dengan kau. Mana? Pasah tak akan jadi itu. Pasal bab istilah pasah, dia hanya kuasa di bidang qadi ataupun sultan. Qadi, sultan ataupun naib qadi. Kalau kuasa diberi pada naib qaedah, memang qadi je lah. Zaman kita lah ni PTA lah. Zaman kita tak pakai bahasa qadi-qadi lah kan. Sebut qadi pun orang tak faham lah ni. Tok Kadi pun ada orang tak faham. Pergi jumpa Tok Kadi. Apa Tok Kadi? Orang tak faham lah ni. Saya sebut itu Tok Naib. Saya ngajar kat mana tak ingat. Rupanya dia tak faham Tok Naib. Dia tak faham Tok Naib. Sini ada orang tak faham Tok Naib tak? Ada masyarakat kita dah lapis belakang ni, kita ingat faham. Terus saya faham lagi Tok Naib. Ada orang tak faham Tok Naib. Kami tak tahu Tok Naib. Kami tahu Tok Imam tahu lah. Kedahnya kira lah. Ni kat saya macam ni. Dia kata Kedah, Tok Imam ni tahu lah, pasal memang Kedah punya pengurusan yang mengakadkan nikah sebagai pendaftar ni. Kalau kita pendaftar nikah kan, awak kena temunduga, jadi bahasa kita panggil Tok Naib lah. Pendaftar belah sana, kebanyakan pendaftar nikah ni lah Tok Imam. Imam ni dia imam merangkap juru nikah. Jadi saya sebut Tok Naib tu dia tak faham. Ustaz maaf sikit nak tanya, Tok Naib ni apa dia? Tak faham ke? Sampai macam tu masyarakat kita lah ni. Satu bagi penjelasan tu kok ada yang sangkut gitu. Kalau tak ada pengalaman tak tahu. Dia ingat ke semua orang faham macam kita faham? Rupanya ada yang tak faham. Tak tahu lah, 20 tahun akan datang tak tahu lah. Qadi pun tak erti. Kuasa dulu tadi kuasanya kuasa sebagai penaftar dan kuasa yang hakim. Ada split power. Hakim. Jadi hakim mahu dapat hakiman. Penaftar dan jabatan sebagai jabatan
pendaftar. Saran pendaftar nikah dia bukan keluarga. Jadi yang hakim yang menghukumkan Dalam mahkamah syariah tu saja panggil hakim dan qadi. hakim atau dia nak sampaikan sah ke tak sah ke hak kedekaan dalam mengambil hak itu di mahkamah. Dan bab tentang pendaftarkan kadang-kadang orang pendaftar dia ikut perintah hakim. Hakim keluarkan perintah Barulah dia pelaksana. Oh. Jadi kalau faham tu, pendaftar yang ada tu semua pangkat tahun naik lah. Kalau PTA pun tak ada kuasa tu dah. dia sekarang daftar, dia ada kuasa untuk daftar mahkamah. Dia walaupun tidak boleh mahkamah, tapi atas bincang sama dia berani atau tidak, kuasa dia sebelum undang ada. Mahkamah cuma memberi arahan saja. Katakan nikah siap. Kerana naikkan dia daftar, kalau dia nak buat konsep pendaftaran boleh. Tak perlu mahkamah. Kalau dia tak, kalau dia ragu-ragu mahkamah. Mahkamah. Kalau dia rasa tak ragu-ragu, Dia sendiri boleh selesaikan. semua sekarang ni Berani tak berani? Berani tak berani je. Dia pakai pun tak kenal. Dia siapa, dia tak kenal apa. Sebab ada keraguan di situ, dia pun tak berani. Mahkamah. Kalau dia kenal siapa nak kerja yang bukan dia, betul kalau nakkan itu dia berani. Tauliah ke? Dia pun boleh berani untuk atau doman kepercayaan dia. Daftar. Jadi dia tak ragu, dia meragu ni. Serah pada mahkamah untuk menyelesaikan kes dia. Sebab perintah. Ya. Bukan mahkamah yang mengesahkan, mahkamah bukan. Oh. Mahkamah bukan sebab perintah. Jadi pendaftar lah yang akan mengambil perintah. Dia teknikal pengurusan lah kalau gitu tak. Kalau asal kitab kita bila sebut qadi, kalau ikut tu semua atas dia. Dulu memang macam tu lah. Kalau kita faham tu memang kalau ikut tugas qadi yang betul yang asal dalam Islam ni besar. Kita dah belajar bab muamalat dengan bab peraid, tersangka, kanak-kanak yang mati wali dia, waliul mal dia adalah semua baitul mal, dia lah qadi banyak kerja qadi ni. Qadi yang bagi konseling, qadi yang sambitan semua. Lah ni semua dia sub semua pecah. Tapi kalau ikut asal atas nama perjawatan tu, dia memang di atas qadi. Dia PTA pegawai takbir saja. Oh, tabir semua urusan tu. Dia urusan. Takbir urusan pendaftaran, takbir Kaunseling keluarga, perceraian. Oh, tu. Oh, itulah PTA ya. Oh, baru saya tahu hari ni. Baru saya tahu hari ni. jadi manager. Manager pengurusan di bawah perintah qadi lah kan. Apa-apa yang dia tak boleh ni di luar apa pengetahuan dia, dia naik pada mahkamah, qadi lah keluar ke arahan surat kuasa untuk bagi tindakan. Gambaran ni dia jadi macam tu. Pengurusan agama tu macam tu. Tapi kalau qadi mahkamah tu, oh gila macam besar lah kan. Semua dia. Baik. Nah, syukur insyaAllah. Baik. Wa yusyaratu fi wujubin mazkur rafu'u ila qadi. Wala yanfaridu zawjani bitaradi bil faskhi fiha kama yaktadihi kalamul Mawardi wa ghairuhu. Baik. Dan tidak boleh bertunggalan oleh suami isteri bitaradi dengan beredha-redhaan bil faskhi dengan pasah fiha padanya pada masalah uyub kama yaktadihi kalamu Mawardi seperti mana mengendaki oleh kalam Mawardi wa ghairuhu dan ghairu Mawardi. Tapi kalau ikut dalam kitab ni dia kata lakin zahirun nas khilafu. Zahir nas adalah menyalahinya. Pasal dalam nas dalam syarah Fathul Qorib yang sebut yusyaratu fil uyub mazkura arrafu fiha ila al-qadi ya. Itu Fathul Qorib. Kalau dalam nas asal tak sebut pun betul tak? Sebut dengan uyub. Jadi bila sebut dengan uyub tak perlu pada qadi. Kalau ikut zahir nas khilafu. Faham nas ni nas mana? Nas Asy-Syafi'i. Sebab bila dobit nas macam ni, dia bukan nas Quran, tapi nas ni nas Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Pasal bila sebut nas bukan kait pada Quran hadis, masuk nas ni nas Imam Syafi'i dalam kitab Nas Imam Syafi'i zahir adalah khilafu. Maksudnya sabit dah dengan
uyub ni dengan taradi zaujain untuk pasakh. Itu nas Imam Syafi'i. Tapi kalau ikut pengurusan kita pun, kalau pejabat orang mula ni, dia tak pakai hak ni dengan taradi, bahkan mesti rafi'i ila hakim. Okey. Cuma kita ni dia tak syarah sikit bab unah tu. Kalau ikut bab unah ni topik fiqhnya, kalau istilah mati pucuk ni, bila report ke pejabat agama, sabit unah, suami pun ikrar, diberi tempoh setahun untuk berubat lah. Sama ada untuk menghilangkan dha'fi qalbi dia ataupun dha'fi alah dia. Syarilah nak guna apa ubat-ubat. Ubat yang tanya saya lah, betul boleh bagi. Tapi kena penggeras sikit. Kurang-kurang RM500. Saya dapat daripada arwah Tok Guru dulu kan. Macam mana. Lain Tok Guru, lain betul macam-macam. Saya sebut pasal jumpa banyak Tok Guru lama-lama ni, walaupun lama isteri dia boleh pakai lagi. Saya dengan Tuan Guru Haji Ghazali dulu, mula-mula mengaji pun umur dia 96 tahun. Dia meninggal tu umur 100 lebih. Kita duduk mengaji umur dia tu, masa tu saya umur lepas PM lah, mau pergi ngaji. Saya masih dia duduk mengajar kitab macam-macam lah benda dia sebut. Kata dia, aku dengar dia panggil, dia istilahkan isteri dia tu opah koma kan. Dengan opah koma ni, kata dia boleh lagi katanya. Dia guna bahasa gitulah kan. Tapi nak kata apa betul aja, dia ajarlah betul-betul lah. Yang tu yang tuan-tuan kena minta dia, saya minta 500 pengeras tu. Dah jumpa dia masa tak jumpa dah kan. Boleh kami boleh lah. Setedarah kau boleh potong 50% lah kan. Apa cerita sajalah melawak itu kan. Apa cerita ni? Kita mesti orang tua dulu memang kalau tengok ni sebab petua-petua yang dia amalkan, memang istilahnya walaupun umur banyak tapi macam mana badan sihat, kawan tu pun sihat kan. Berbanding dengan zaman ni, walaupun badan sihat, kawan tu tak sihat. Sorry lah bahasa-bahasa yang tu kan, kacau sikit. Apatah lagi kan, yang perempuan pun tak sihat, yang lelaki pun tak sihat kan. Yang perempuan pun jenis ngalah, tak ada lah. Yang ni takutnya isteri yang tak mengalah ni, suami yang mengalah ni. Yang ni yang jadi selalu kerja kacau kat sini. Kalau isteri yang mengalah, suami tak mengalah, tu kacau nak menikah lain kan. Kalau suami yang mengalah, isteri tak mengalah, kacau cari jadi maksiat lain. Macamlah juga. Satu, kalau ikut dalam kitab-kitab fiqh lain dia sebut tu yang sunat bagi suami berubat untuk taqawi ala hazal maksud kan. Cukup yang tu kot bahasa tu. Jamu ke apa tu, majun apa, tua dulu kan masyhur tu. Dah ni je kita tak ada masyhur dengan herbs yang macam tu lah kan. Orang dulu biasa lah. Saya kalau arwah Riyah memang jamu ni biasa lah. Kalau jenis keturunan Jawa kan, kau ada ni kau kita boleh tumpang. Jamu-jamu dia orang ni biasalah. Ada wak-wak ni, pandai buat jamu gini. Kita tak pandai. Itu jamu. Itu juga makanan ni pun, kalau ikut makanan, petua makanan pun ada makanan ni jadi macam ni, makanan ni jadi lemah, makanan ni macam ni, makanan ni macam ni. Ada petua-petua dia tu. Dia orang sebut petua ni pun berdasar experience dia orang kan. Dah lama macam ni. Kalau nak ubat ni macam ni. Itu juga macam masalah berpantang-pantang orang perempuan dalam pantang tu. Yang ni tak boleh, yang ni sejuk, ni panas, ni kacau, yang ni gatal, yang ni sakit urat, yang ni bisa tak bisa. Dia orang sebut berdasarkan pengalaman. Pasal ada orang yang makan ikan bilis dalam pantang kalau siap. Dia bisa sana, sakit sana, sakit sini. Dia tak boleh. Ikan-ikan macam ni kalau makan jadi masalah. Sayur pun makan yang ni sejuk, yang ni payah, yang ni jatuh peranakan lah, apalah, macam-macam. Makan yang ni kering susu, makan yang ni susu banyak, makan yang ni jenuh anak sampai muntah-muntah susu. Macam apa susu banyak sangat. Semua ada faktor-faktor asbab orang Ta'ala buat. Semua dia orang sebut tu berdasarkan pengalaman kan? Jadi nisbah orang perempuan macam tu, nisbah orang lelaki pun sama juga. Tapi orang tua-tua dulu memang benda mudah. Kalau orang perempuan ni banyak dia apa? Sirih, cekor, apa lagi yang tu? Kunyit. Itu dia orang punya ubat perubatan dulu. Tu je lah. Pegaga. Tu je. Orang jantan. Apa? Orang kali. Itu. Betul? Madu. Halba.
Alban, kita tak jumpa-jumpa dengan benda-benda tu lagi. Saja lah, sebut je lah, nak share kan. Ha? Lempuk. Kalau yang model-model yang pening-pening tu, keluarlah background lah, nak tahu apa lah. Makan-makan, langsung out kan. Apa seumpama tu. Sajalah cerita kau tu sikit. Macam mana pun kaedah saya ngaji dulu tu, guru ajar senang je kata dia. Apa dia? Ubat yang paling baik, musafir selalu kata dia. Bila musafir selalu, dia akan membangkitkan, dia akan menghilangkan dha'fi qalbi. Boleh faham tak? Hari-hari tengok, dia bukan selera tengok bini. 2 bulan sekali tengok macam mana? Macam pengantin baru. Musafir lah. Mengajar tu terus balik rumah 2 bulan. Balik tengok macam mana? Oh, dia rau-rau. Jumpa salam pun dah rau-rau dah. Tak faham tu dah saya cakap apa tu. Makan pun ada juga pantang larang makanan-makanan tu pun tak sama juga. Ada orang pantang ni, ada orang pantang ni, ada orang tak boleh ni. Ada orang pantang tak pantang sopek je. Jumpa ke? Okey. Yang tu bab tu dia melawak sikit lah. Habis. Faslun bi ahkami sadaq. Ada soalan tu? Bau yuk-yuk. Kau tak ada. Kalau zaman lah ni yang orang duk timbulkan masalah ialah apa tu, HIV lah kan? Boleh masuk uyuk ni. Memang kalau tengok patuh keturunan apa, kita nak ijtihad susah juga, betul tak? Nak kata apa? Tak mau kalau cuma syarat pejabat agama memang buat syarat dapatkan kelulusan kesihatan, tak ada HIV kan. Gini-gini baru boleh dapat keizinan berkahwin daripada Majlis Agama Islam. Apa yang sebut. Jadi kalau ada HIV memang dia tak lulus. Macam mana pun kalau katalah kahwin-kahwin tengok ada HIV, sabit khiar ke? Nah, cuma kalau ikut takut jadi apa-apa jangkitan apa pula kan. Atas faktor-faktor kesihatan lah ni, kaedah dia memang kalau nak bagi sabit ke bab khiar, kita bukan ahli kias. Kalau tak pandai hukum ni, diam saja. Pasal yang sabit dengan syarat, kita nak tanzil fiqah pun tak pandai, ilmu pun tak lengkap. Apa kaedah dia? Kau tak mau pakai, minta tolak. Kalau nisbah suami ceraikan isteri, kalau isteri itulah minta ni ya, pelepasan lah daripada suami. Okey. Yang tu kalau kaedah untuk minta pelepasan tu, kaedah dia kaedah nafkah. Kaedah nafkah. 4 bulan ni. 4 bulan tu pun tu yang antara kaedah dia, kalau kata isteri redha tak ada masalah. Masalah isteri tak redha kan. Tu yang kalau setahun gagal lagi, kena 12 tahun. Jadi apa antara kaedah kalau kata isteri ni nak minta pelepasan, apa pelepasan yang dia boleh minta? Pelepasan dia antaranya bab nafkah. Kalau tak ada pun lapor pejabat agama, suami kena penjara 12 tahun. Macam mana pejabat agama nak buat keputusan? Itu lah. Kalau kata suami pun memang tak ada duit untuk nafkah dia, anak-anak macam ni, jadi dia pun katalah cerita lah, dia pun orang muda lagi, katalah hidup. Masalah juga kalau 12 tahun ni. Apa nak buat? Nak pejabat agama punya keputusan? Sama ada dengan khuluk ke apa. Pejabat agama punya keputusan. Dia hakim selalu macam mana? Biasanya pihak isteri dia penjara kan? dia dipenjarakan dengan sebab rumah gadah ataupun lebih perlindungan dan sebagainya. Isteri boleh memohon cerai taklik di mahkamah. Cerai taklik pasal biasanya semua ada taklik situ, dan sebenarnya peserta orang itu boleh tak boleh nafkah dan ataupun cerai sebab mati dan sebagainya. Jadi mahkamah boleh sabit sebab taklik tu dah ada dah. Ya. Yang teruk tu boleh. Masalah taklik lah kan, tak boleh bagi nafkah lah. Elemen taklik. Taklik tu. Jadi mahkamah sabit dengan keterangan saksi ini dibuktikan oleh ditukar oleh Muslim untuk
Mensabit kan kata tak boleh bagi nafkah. Ini maknanya mahkamah sabit atas Aduan isteri. aduan isteri yang keterangan saksi. Baru dia jatuh. Dia sekadar tak, kalau dia sekadar tahu tidak melakukan kurang pada Orang tak sabit ni. tak jatuh talak. Dia tak nak redha. Sebab memang kaedah tahlil tu pun kan, jika sabit pengaduan, jika saya meninggalkan, kan ada tahlil kan, saya ni meninggalkan isteri saya selama 4 bulan ataupun lebih, dan isteri membuat laporan ke pejabat agama kan, pada qadi berkenaan dan sabit kesalahan, maka jatuhlah satu tolak. Jadi kalau dia tak report apa-apa tak ada. Kalau dia redha pun tak ada apa-apa lah. Tapi kalau dia nak sabit kan, ada furqah situ dengan furqah tolak. Tadi tolak biasa punya proses susah. Jadi antara kaedah dia, taklid tu dah ada, gunakan atas elemen taklid tu, cuma sabitkan pengaduan, sabit kes, betul. Kena edah mula kat situ lah. Dia biasanya kalau cerai biasa, pasal biasa Susah. Dia kena dapatkan persetujuan unsur daripada suami sendiri. Dan suami tak mahu, dia tak ada tolak. Tak jatuh lah. Dia kena cara lain lah. Memang antara kaedah fiqh itu pun, kalau tengok ulama-ulama dulu dia buat keputusan supaya ada taklid tu, antaranya sebab itu lah, bermacam-macam hal tu, atau untuk maslahat mudah pengurusan. Pasal nak ceraikan dengan fasah dengan tak bagi nafkah susah. Pasal dah report, tunggu hari keempat tak bagi nafkah. Kalau suami suruh orang lain bagi nafkah, dah tak jatuh talak dengan sebab fasah dengan report hari tu, tunggu pula hari tak bagi nafkah, buat report pula, tunggu hari keempat pula untuk sabit. Memang selalunya kadang-kadang berlaku penganiayaan dan susah kat situ lah. Satu ada taklid itu antaranya untuk menjaga hak ataupun memberikan satu kemudahan kepada wanita yang kalau dia dah sampai tak sanggup menanggung kesusahan di atas suami yang terpenjara atau tak boleh bagi nafkah ni, kalau dah tempoh tu ada, sabit yang pengaduan, sabit kes, jatuh talak satu. Talak satu. Tu pun masing-masing negeri lain. Kalau Kedah katanya dengan bayar RM10, jatuhlah talak satu atas nama khulu'. Rasa dia nama khulu'. Perak saya tak perasan tak? Khulu' juga. Yang terbaru ada. Yang terbaru nama khulu'. Dia tambah khulu'. Tu benda-benda tu pun dia update daripada semasa ke masa untuk tengok masalah. Macam mana buat? Kalau orang tanya ada hukum syarak asal ke? Hukum syarak asal lah. Tapi pasal ramai orang yang jadi masalah macam ni, dia adakan taklid tu pasal nak jaga masalah ni. Antaranya penganiayaan pasal tak bagi nafkah, penjara. Dan memang orang kita pula pengetahuan pun tak ada, ilmu pun tak ada. Kalau suami kena penjara 20 tahun pun 20 tahun lah. Macam tu lah. Dia pasal kebanyakan orang perempuan dia jenis redha sabar je. Memang orang perempuan banyak penyabar kan. Tapi dia tak tahu hak dia apa yang ada kat situ. Yang orang lelaki pun sabar, awak tak tahu ada. Bukan sabar tu, bodoh lah tu. Okey. Lain? Kalau ada? Faslun bi ahkami sodak. Satu lagi pasal membicarakan hukum sodak, mas kahwin. Sejemaah kita mas kahwin lah. Dah biasa pakai itu mas kahwin, isi kahwin, lagi apa? Itu yang dia pakai lah. Mas kahwin, isi kahwin, mahar, itu yang kita pakai lah. Wahwa kata dia bi fathi sad afsahu min kasri'ah. Sodak, sidak. Memang baca sidak ni kita pelik gila lah. Dia mushtaqun minas sadaq, minas sadqi, sidqi, minas sadqi bi fathi sadqi. Itu lughah dia. Wahwa, yang ni istilahi dia. Ismun li syadidi sulbi, tak kena. Wahwa lughawi. Sodak ni ismun li syadidi sulbi. Dia adalah satu nama untuk syadidi sulbi, orang yang syadid bersangatan, sulbi keras. Solab ni solid, orang yang sangat pejal, kental. Nanti kot bahasanya asal mana. Tu sedekah. Sedekah yang seduku, sedaqan, sidaqan. Okey. Wa syar'an, okey. Ini makna syarak. Dia ialah ismun limalin, dia ialah nama bagi satu harta yang jibu ala rajuli, wajib atas rajul, dia wajib binikahin dengan sebab nikah, au wati syubatin au mautin,
ataupun dia wajib dengan sebab wati syubhah ataupun mautin. Wajib dengan nikah sedia maklum, pasal memang akad nikah mesti ada mas kahwin, ataupun wati syubhah pun mewajibkan mahar, mas kahwin. Memang kena bagi mas kahwin. Contoh wati syubhah ada kita kes tadi lah, kahwin adik-adik susuan dengan apa ke, dah sabit susuan, tengok-tengok apa lagi nak buat misal, tengok ternyata adik-adik susu dipisahkan, tu wati yang dah hasil tu macam mana? Nama wati syubhah tu macam mana? Sabit mahar, mensabitkan mahar, mensabitkan mahar. Dan nak mahar sabit apa? Kalau yang ni baru tahu kes, satu mahar ialah sabit, satu mahar sabit. Pasal memang mahar pun dia sabit sekali je kan. Itu kalau kata ada kes itu ternyata ada beri isu, pisahkan dia, sabit satu mahar. Wajib kena bayar, wajib bayar. Walaupun pernikahan tu dipisahkan dengan sebab ada hukum susuan, kerana wati syubhah dia bukan zina, untuk sabit bayaran mahar kepada perempuan. Cuma tak ada akad nikah apa. Apa yang wajib? Dia kena wajib mahar musamma. Mahar misil sila sebut. Mahar misil. Itu wati syubhah. Saya bagi contoh tu lah. Kalau wati syubhah yang jenis memang syubhah betul, ingat bini dia tengok orang lain, dia tengok berlaku wati, sabit juga tu pada perempuan tu, lelaki kena bayar mahar misil. Pasal dia tak ada mahar musamma, tak disebut dalam akad, bukan akad pun, tapi tersilap kan. Tersilap tu, itulah antara contoh tersilap. Ataupun saksi dia tengok pasik, wali atau seumpama kes yang kita pernah sebut itu, maka dia mensabitkan mahar. Mahar tu kembali pada mahar misil. Ya. Kalau kita tambah wati syubhah, kalau dia kahwin dengan yang mungkin bersama Kembar. Tersilap masuk. Tersilap. Ada tersilap masuk. Contohnya adik dia ataupun tersilap. Jadi adakah itu juga wati syubhah masih berlaku, akan berlaku syubhah itu kena bayar? Ya, kalau memang berlaku wati syubhah, ia kena bayar. Cuma walaupun belum nikah lagi. Walaupun Belum nikah lagi. belum nikah dengan mana-mana yang kembar tu. Dia silap satu. Dia salah satu lah kembar. Nikah seorang lagi dia silap. Yang satu yang tak. Jadi dia wati syubhah. Dia ingat isteri dia, tengok orang lain lah. Syubhah kalau macam tu wati syubhah. Jadi adakah orang wajib Ya, wajib bayar walaupun dia belum nikah? walaupun belum nikah. Ataupun katalah macam ni, memang yang tu rumah dia, memang selalu bini dia, entah macam mana, entah ada jiran dia menumpang itu menumpang itu, dia pun selalu balik, biasalah kerja dia kan, orang lain kawan dah selesai dah kan, macam mana? Wati syubhah. Tapi kalau tengah buat kerja dia perasan, tu kalau teruskan zina. Satu tu bukan senang juga nak jadi wati syubhah ni kan. Satulah takdir gelap itulah kan. Kalau memang boleh kenal, kata dia sangka bini tu balas juga macam tu zina. Tu kan wati syubhah. Dia wati syubhah. Jadi adakah wajib bayar mahar? Ya. Lepas kita bayar dia ataupun dia macam dia kalau dia berkahwin, seolah dia kita menyambung sama dengan bersama-sama dengan isteri kedua tu tak boleh. Dijamakkan kedua sekali. Jadi macam mana nampak? Dia kalau ikut wati syubhah, dia bukan nikah, dia tak terbatal nikah yang pertama. Katalah nikah yang kakak ni kan, katalah tersilap jadi wati syubhah ke adik, katalah itu, memang kena bayar mahar atas nama wati syubhah, tapi tak terbatal pasal dia orang ni bukan nikah kerana wati syubhah, tapi kena bayar mas kahwin tu. So mas kahwin ni apa-apa wati syubhah kena bayar bayaran, sabit bayaran dan sabit nasab. Cuma satu kaedah bab wati syubhah, syubhah adalah dikira di sebelah suami, syubhah tak dikira di sebelah isteri. Boleh faham tak saya? Boleh faham? Syubhah dikira sebelah lelaki, lelaki yang syubhah, orang panggil wati syubhah. Kalau perempuan dia sangka suami dia, tu pakai, tengok bukan suami dia. Memang orang lelaki itu memang dia tahu bukan suami kan, tapi dia pakai isteri yang syubhah. Boleh faham saya apa? Katalah suami itu yang macam sama. Katalah suami nak balik ni, isteri pergi ambil kat airport. Dia tengok suami tertangguh seminggu je kapal terbang, delay.
Tapi balik pergi-pergi tarikh tu macam suami sebiji. Dia pun bawa balik lah. Kawan tu pun pening lah, buat apa balik aku rumah kau. Jadi abang duk layan bagusnya, kawan tu bagi syubhat kat dia lah. Suami orang lelaki tu tahu memang dia bukan suami kawan tu, tapi dah kawan tu buat balik macam bagikan kat kucing, makanlah kucing, contoh bahasa gitulah kan. Untuk syubhat tu apa, isteri. Tu selepas seminggu suami telefon, ni mana tak ambil lagi ke airport, tak ambil lagi ke airport, bukan apa ke rumah ke? Ya benar, dia pergi ambil tengok yang kat rumah ni tengok dah hilang. Tu macam mana? Wati syubhat. Cuma kat perempuan ni tak ada dosa lah, kat lelaki tu lah. Anak macam mana? Masa tu suami dia istilahnya kena ada iddah, disebabkan anak tak sabit bin kat dia, pasal memang lelaki tu pada dia zina. Satu nak sebut asal hukum sabit syubhah adalah nisbah syubhah di sebelah lelaki, tak sabit wati syubhah nisbah syubhah tu sebelah perempuan. Macam mana pun kat perempuan tu dia tak ada dosa pasal dia tak tahu pada sangkaan dia. Mungkin suami ni pening naik kapal terbang, urusan banyak ke, contoh lah kan. Balik pening sampai isteri pun tak kenal, anak pun tak kenal, nama pun tak tahu. Lu pening tu, padahal memang kawan tu pening. Buat pasal bawa balik pergi rumah kau ni kan. Contoh lah, saya bagi contoh tu. Jadi kat isteri tu memang tak ada dosa kat dia. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi bila macam mana pun bila suami balik ternyata macam tu, suami ni tak boleh bersama dengan isteri dia sehingga 3 kali suci. Macam mana dia kena iddah juga pasal nak sabit kan, kod sabit hamil tak hamil, adakah hamil dengan sebab yang orang lain hari tu pakai, ataupun yang akan datang ni suami itulah nak pakai. Kalau dah sabit bersih rahim dengan atas nama iddah tu, barulah suami boleh pakai nanti. Kalau kata sabit hamil, suami istilahnya kena tunggu sampai lahir anak dulu. Cuma kat perempuan ni tak ada dosa, tapi atas nama wati syubhah, bin tak boleh bin kat orang tu. Pasal apa? Pasal kat dia tak syubhah, dia syubhah kat perempuan. Cuma kat perempuan tu tak berdosa. Anak tu bin umum lah, bin bahasa kita duk pakai bin Abdullah. Pasal dia tak satara. Apa yang dalam buat syubhah pula? Macam mana? Adakah kewajipan supaya nanti suami tidak tahu untuk dia suami kena iddah, ada wajib dia maklumkan? Kalau nak mengelakkan apa masalah di belakang, kena maklum. Pasal suami tambah bawa balik Australia apa, takkan tak nama bini dia. Habis tu macam mana bang, macam mana ni, pening lah kau dia. Memang kena selesai kes tu. Kenapa, apa jadi, apa pasal? Takkan suami buat bodoh ya kan. Kena cerita. Dari segi hukum wajib cerita. Pasal kaedah nanti masalah tentang status, kalau andai kata sabit hamil, anak siapa ni? Suami boleh tuduh macam-macam, kau ni apa dah tak amanah lah, macam-macam jadi kes. Tapi mana nak sangka nak jadi itu. Tu macam mana pun nak cerita asal tentang syubhah. Cuma wati syubhah ni lelaki tu sabit mahar ke? Nak kalau ikut lelaki tu, kalau sabit salah mengaku dia buat jadi-jadi, dia boleh jadi hukum zina sebab tak ada. Isteri tak kena. Isteri tak pasal dia tak sangka yang tu bukan suami dia. Dia atas syubhah pada dia. Macam mana pun anak macam mana tak bin dengan kawan tu. Pasal nak sabit wati syubhah dengan mahar mas kahwin, dan masalah sabit bin, sabit wali, sabit keturunan, sabit mahram dengan bapa tu, jika berlaku wati syubhah. Jadi mesti syubhah sebelah lelaki, bukan sebelah perempuan. Dan ni pun jenuh saya belajar tu, tak faham. Tak faham dulu baca tu. Baca kitab pun tak faham. Bukan saya baca, memang duk ngaji tu kan. Tak faham. Ada gitu muzakarah dengan tok guru lain, jumpa tanya, dia bagi formula senang aja. Rupanya syubhah ni tengok belah lelaki. Faham terus yang kitab. Semua. Apa yang belajar? Lu penin nak nilai bab ni, kena susah. Sampai selesai tak syarat. Berlaku je nama iltiqa'u khitanain tu. Pasal dah berlaku atas nama jima' tu, sekali pun tak selesai lagi lah kan. Wati syubhah lah. Katalah tuan-tuan, jadi tuan perasan, ini bukan suami aku, katalah tuan. Dia pun kata, ini bukan bini aku. Selesai kan? Tapi dah pakai, walaupun tak selesai lagi. Bila diselesaikan, zina. Itu yang kata, payah juga nak jadi wati syubhah macam tu. Payah nak jadi wati syubhah. Jadi wati syubhah selalu yang memang sebut dalam kitab,
Tanah tasbih itulah pasik wali, pasik saksi, kahwin dia tu adik-adik susu. Tapi dah berlaku anak ramai dah tu. Macam mana tu? Tu semua roti syubhat. Kalau mabuk orang kan. Kalau mabuk orang. Siapa pula mabuk? Tak, kalau mabuk orang dia jual sebuah hal. Kan jenis tu, jenis mabuk. Dia makan apa batu. Mabuk tu roti syubhat ke dia? Kalau dah mabuk tak tahu pun. Yalah, kalau mabuk tu syarat mabuk ni dia ada dubik tu lah, mutaaddi atau tak muaddi. Mutaaddi. Kalau maksudnya dengan dia mabuk makan pinang, kan? Makan pinang mabuk. Lepas tu dia tersangka dia bini dia kan. Pada dia syubhat lah, tapi mabuk dia tak mutaaddi. Roti syubhat. Kalau dia mabuk mutaaddi, saja minum tonggang botol apa. Hatu macam mana? Hatu tak boleh cas roti syubhat. Pasal dia mabuk mutaaddi, siapa yang suruh kau minum sampai hilang akal kau pakai orang lain? Yang tu kena. Kalau tu jangan sampai mati tu. Kalau suami. Kau sabit zina. Pasal dia Islam mabuk dengan ta'adi, mabuk dengan yang sengaja, dengan perbuatan sengaja, perbuatan haram. Baik. Jadi yang menyebabkan kena sodak ni nikah, roti syubhat atau mautin. Masuk mauti ni kahwin-kahwin tak pakai lagi. Itu mati suami, sabit mas kahwin. Itu ambil dia, ambil daripada harta peninggalan suami untuk diberi pada isteri. Sabit mas kahwin, sabit belanja angus. Pasal walaupun suami tak pakai, pasal dia endah mati, endah wafah. Begitu juga misalnya nikah suami perempuan tu meninggal, sabit juga diberi. Itu siapa yang dapat, siapa waris dia lah. Macam mana pun nisbah apa mas kahwin bagi berapa. Kalau mati, kalau berlaku perceraian dengan sebab wafat, dengan sebab mati ni, dia wajib mas kahwin semua. Dia tak terjadi separuh daripada mas kahwin. Kes-kes separuh ni ke depan kot disebut kalau bau wafat bagi sempurna tamam mas kahwin. So wa yusahabu tasmiyatul mahri fi nikahi fi akhir nikah. Disunatkan menyebut mahar fi nikah fi akhir nikah. Dalam akad tu sunat sebut. Jadi kalau tak sebut pada akad, dia tak jadi macam mana yang sebelum akad. Masa yang dipakai adalah yang dalam akad. Boleh? Faham tak? Satu, sunat sebut syarah mensyarahkan fi nikah fi akhir nikah. Jadi kalau maksudnya berlaku persetujuan tu sebelum akad nikah, tapi masa akad nikah tak disebut, dia tak jadi di atas apa yang dipersetujukan. Dia akan jadi pada mahar misil. Dia tak akan jadi nama musamah tu. Pasal akad tak sebut, walaupun telah dipersetujui sebelum itu. Yang ni yang kaedah kita dalam mazhab Syafi'i, apa-apa permasalahan akad nikah dia dikira pada sulbi akdi. Dia tak dikira pada ma qabla al-akdi. Kata kes Cina buta apa orang kata tak sah. Sah tak sah tengok pada masa akad tu ada kait tak. Engkau kau pakai, aku nikah kau macam ni dengan mas kahwin macam ni, engkau pakai dia maka wajib engkau ceraikan dia. Kalau tak ada masa akad nikah macam tu tak ada masalah. Walaupun masa sebelum tu dealing bayar macam ni. Kau pakai kau kena cerai dia tau. Okey, setuju. Akad nikah okey je. Sah nikah. Kalau dia pakai pun sah atas nama muhalil. Kalau dia tak mau cerai pun hantar engkau lah. Pasal apa? Bukan wajib dia tunaikan untuk menceraikan isteri yang telah diterima sah sebagai isteri. Pasal kaedah dia mesti atas kita berjaga bab sunat ni, sunat sebut pada akad nikah. Walau fi nikahi abdi sayyid, walau fi nikahi abdi sayyid amatahu, walaupun pada menikahkan hamba seorang sayyid, dia nikahkan apa? Amatahu, akan amah dia. Seorang sayyid, dia ada hamba dia yang lelaki, ada hamba dia yang perempuan. Sunat juga dikahwin dengan hamba perempuan itu dengan menyebut mas kahwin. Sunat pasal apa dia sebut sunat ni? Dengar. Katalah saya ada hamba saya ada seorang lelaki, seorang perempuan. Saya tengok hamba ni dua-dua duk penin. Buat macam mana? Saya bagi kahwin dua-dua hamba ni. Bila bagi kahwin, siapa yang akan nafkahkan hamba perempuan ni nanti? Suami dia, betul tak? Suami dia tu siapa? Hamba saya. Untuk mana suami tu nak ambil makan? Saya juga lagi makan nanti. Boleh faham? Betul nanti bila bagi kahwin, dia kena bahas kahwin, betul tak? Siapa yang kena bayar? Hamba lelaki tu lah kena bayar. Betul? Siapa nak bayar? Hamba lelaki tu ada duit je, dia pun hamba orang.
Siapa kena bayar? Saya lah kena bayar. Baik. Jadi sebutlah mas kahwin. Bila mas kahwin nanti dia kena dapat mas kahwin nanti tak? Mas kahwin tu perempuan tu hamba tak hamba? Hamba siapa? Nanti dia dapat duit kan? Duit tu duit siapa? Duit saya lah. Oh, balik ke saya. Walaupun itu sunat sebut mas kahwin. Kalau dah tak faham kita berpasal nak sebut-sebut lah. Bagi faham tu, oh bang, oh macam tu tu siapa yang sara dua hamba tu? Kita lah sara. Dapat anak macam mana? Anak dia lah. Kita boleh pakai ke hamba kita? Dah hamba kita dah kahwin dengan satu orang, mana boleh kita pakai? Boleh pakai hamba yang kita punya ni kalau kita tak kahwin dengan dia dengan siapa-siapa. Anak dia, anak hamba tu. Anak hamba tu hamba lah. Boleh pakai lah. Siapa boleh pakai? Kita boleh pakai? Boleh? Tapi kita tunggu besok lah. Sajalah awak bodoh itu. Takkan bukan nak anak dah pakai benin. Saja. Tapi dia sikit boleh pakai, boleh. Saya hamba kita. Cuma yang tu tak menikah lagi, tak ada masalah lah. Jadi mak tu tak boleh lah. Bila maknya tu boleh dipakai? Yang tu berlaku cerai. Atau mati suami dia tu. Untuk dia kena edah, memang kena. Edah hamba lah. Separuh daripada orang merdeka. Lepas tu pakailah balik. Dulu pun pernah pakai. Boleh pakai? Boleh. Pasal suami dah tak ada. Memang asalnya kita boleh pakai. Cuma bila kita dah pakai dulu, itu kahwin. Tak boleh pakai lah. Dan sebelum nak kahwin dia kena isi berak dia dulu. Pasal sebelum bila dah kahwin nanti kalau tak pakai, dia kena isi berak dulu. Pasal dia lepas bekas kita pakai. Cuma istilah hamba dia panggil isi berak. Dia cukup dengan sekali suci. Ada istilahnya tu, baru boleh kahwinkan dengan hamba tu. Lepas tu bila kahwin kita tak boleh pakai lah. Pasal dah bini orang. Itu masalah hamba tu. Bab ni kalau akhir zaman ni memang kena ngaji. Siapa? Kutlah panjang umur jumpa Nabi Isa tu. Tapi jumpa Dajjal dulu Kenapa jumpa Nabi Isa? Jumpa Nabi Isa ni kat tuan-tuan esok lelaki-lelaki pun kurang-kurang rasa saya mesti ada 200 hamba. Tergamah banyak. Saya nak tunjukkan macam mana boleh banyak. Bila sebelum Nabi Isa akan datang Dajjal. Bila Dajjal ni yang kafir-kafir lah. Gagal ramai nak jadi kafir tu. Ramai. Bila turun Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Dan antara misi Nabi Isa ni bunuh Dajjal dan bunuh apa? Bunuh babi lagi. Dan bunuh semua orang lelaki baligh yang kafir. Pada Nabi Isa, di syariat Nabi kita Muhammad SAW juga. Pasal ada kafir zimmi ni selama-lama sebelum turunnya Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa dia tak ada kafir zimmi. Kafir zimmi maksudnya orang lelaki baligh di bawah pemerintah Islam, takkan ada. Jadi semua orang lelaki yang baligh kafir semua bunuh. Semua Dajjal and the gang semua mati. Siapa tinggal? Perempuan dan kanak-kanak. Akan jadi apa mereka tu? Semua tu ialah hamba di dalam tawanan Nabi Isa AS. Jadi kita adalah salah seorang daripada askar tu. Kita tu saya tak tahu, saya tak mahu, saya takut duduk dalam tu. Yang tinggal tu kanak-kanak dan perempuan. Ya. Perempuan tu kafir pun Hamba. Dari sisi settle dia hamba. Masa dia hukum tawanan perang. Bila tawanan perang, hukum ghanimah dia. Esok dia agih lah. Ustaz Kemal berapa orang agak-agak? Satu dunia Ustaz. Orang Islam ada lebih kurang 19,000 je. 19,000 ada berapa bilion? Mati habis semua yang kafir-kafir Dajjal and the gang ni. Yang lain tu semua peraih lah antara orang Islam. Pula tu yang pergi perang berapa orang? Orang perempuan. Yang mana yang perempuan Islam tu, orang perempuan Islam lah. Ni perempuan dan tawanan perang ni. Kita lah jaga tu. Setiap seorang berapa awak ramai? Yang tu yang sebut dalam hadis tu. Kita belajar dalam hadis antara alamat kiamat, kisah Sayyidina Umar datang, kisah hadis Sayyidina Umar tu kan. Yang Jibril datang tanya Islam, iman, ihsan tu, tanya tentang alamat kiamat. Alamat kiamat ialah antalidal amatu rabbataha. Bahawasanya amah melahirkan rabbah dia. Apa maksud tu? Yang tu lah. Kalau ikut sebagian ulama hadis mensyarahkan dia. Pasal apa? Amah terlalu banyak. Bila dah banyak kita pakai lah. Bila kahwin esok apa jadi? Bila kahwin, bila kita pakai esok dapat anak. Anak tu hukum apa? Hukum merdeka. Mak dia hamba. Tu amah. Antalidal amah melahirkan rabbataha. Tu rabbah. Pasal apa rabbah? Bapak dia merdeka, bapak dia kita. Jadi kalau tak tahu hukum pun tak apa, Nabi Isa ada. Rujuklah ke Nabi Isa.
Tak ngaji kitab fiqh Fathul Qorib tak apa dah. Jumpa Nabi Isa. Yang macam mana nak buat dengan Nabi Isa? Weh. Dia kan ceritalah satu. Kalau kita dah mengaji Fathul Qorib, Nabi Isa kata, betul engkau belajar. Kau belajar kat siapa dulu? Ustaz dah saya ni. Doalah untuk saya. Allahu warhamu maafi wa saya dapat pahala dalam kubur jadilah. Saya tak mau duduk alam tu, takut saya. Saya takut jumpa Dajjal tu. Gerun sangat kat alam tu. Tuan-tuan nak rasa silalah doa macam umur. Apa ni, di akhir zaman ada dikatakan dia jantan tak ada kan, dia ada pedang. Kalau ikut dia duk cerita yang tu lah, cerita istilah apa, perang Armageddon apa kan? Armageddon ke Gendon? Armageddon. Perang besar tu memang zaman tu kita pun tak tahulah bila nak berlaku kan, tapi dia satu zaman yang bahan api dah tak ada, semua letupan semua tak ada lah. Memang perang ni perang tangan lah. Memang masing-masingnya kekuatan. Zaman Dajjal tu pun dia zaman tak ada teknologi lah, bateri apa minyak apa semua tu tak tahu macam mana alam tu. Tapi kalau ikut cerita Armageddon tu macam tu lah, dia peperangan dah tak pakai senjata yang canggih-canggih ni. Senjata tu pun bahan dia tak ada lah nak buat. Kalau ada kereta kebal banyak-banyak pun tak ada minyak nak jalan dengan kereta kebal. Kapal terbang pun tak ada minyak nak naik kapal terbang. Cerita bunyinya situ. Betul tak betul suasana wallahu alam. Tapi bayangan berdasarkan apa isyarat-isyarat pada hadis yang pernah Dewan Duk Syarah macam tu lah. Maknanya lecek tak ada lah. Wallahu alam. Memang bila masa Dajjal tu bayang tengok 6 bulan matahari. Memang cahaya matahari, gas, faham masakan memang bukan sedang. 6 bulan. Mata kita akan hari pertama Dajjal tu macam sanatir, macam setahun. Jadi 6 bulan tu. Siang macam ni 6 bulan. Kita baru siang malam 24 jam macam tu 6 bulan. Siangnya. Tu 6 bulan pula. Malamnya tu tahun. Tu hari pertama Dajjal. Hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu. Lepas tu sairul ayam ka ayyamikum. Hari lain macam mana hari kamu. Cerita Dajjal tu macam tu lah. Jadi kalau ikut kira setahun 2 bulan 14 hari. Setahun 2 bulan 14 hari. 40 hari dia tu ialah setahun 2 bulan 14 hari. Ya betul. Setahun 2 bulan 14 hari. Macam 37 hari tu macam hari biasa. 3 hari pertama setahun macam setahun, macam sebulan, macam seminggu. Setahun, sebulan, seminggu. Campur dengan 37 hari. Setahun 2 bulan. Setahun sebulan dah. Waktu seminggu. Waktu 37 hari. 37 hari ialah 5 minggu kan. 30 hari 1 bulan. Jadi setahun 2 bulan 2 minggu. Setahun 2 bulan 14 hari. Itu tempoh Dajjal dengan kiraan jam kita. Tapi kalau kira dengan hari dia muncul, dengan kira setahun tu ialah sehari, 40 hari dia. Dia sebanyak 40 hari. 40 hari dia tu adalah dengan kiraan kita punya jam sekarang, setahun 2 bulan 40 hari. Hari terakhir itulah dia akan tengok Nabi Isa. Dia tengok Nabi Isa macam mana dia dengan matahari. Dia tak boleh lari lah. Saya dia tahu orang ni memang boleh bunuh aku. Orang ni tak boleh bunuh dia. Okey. Walaupun ini kan yang abdi sayyidah matahu. Wa yakfi tasmiyatu ayyi syai'in kana. Dan kalau ikut kaedah mahar ni apa boleh buat mahar? Memandailah menyebut apa-apa sesuatu kana adalah hari syai'. Rasulullah pernah sebut kata dia iltamis walau khatiman min hadidin. Carilah untuk buat mas kahwin ni walaupun sebentuk cincin daripada besi. Cincin besi tu apa? Agak-agak ada cincin plastik. Itu ayat syai'in kana. Ayat syai'. Cuma dia ialah hak perempuan. Perempuan lah setuju tak nak kahwin dengan kau dengan cincin besi je. Besi pun bersih lah, janji ada suami kata dia. Bahkan saya tak nak cincin-cincin. Cincin pun saya bukan suka pakai, gatal tangan kata dia. Saya nak apa? Saya nak suami je. Kahwin dengan saya tanpa mas kahwin. Boleh dia buat itu. Itu jumpa depan lagi. Dia panggil nikah tafwid. Nikah yang perempuan mengosongkan mas kahwin dia. Dia tak mau apa-apa mas kahwin. Sah buat yang tu. Sah, pasal itu hak dia. Wa yakfi tasbiyatu syai'in. Walakin akan tetapi macam mana pun ada hukum sunat macam ni, yusannu adamu naqsi an asyarati darahim. Disunatkan ketiadaan kurang daripada 10 dirham. Jangan kurang pada 10 dirham. 1 dirham lah ni kalau public gold punya RM12. Pasal 10 dirham dia ialah RM120.
1 dirham. Jadi kalau 10 dirham, jangan kurang pada RM120 lah. Tapi kalau perak punya berapa kurang-kurang? RM54 ya? Berapa? 80. Tak tahu dia orang kiraan tu macam mana, tapi kalau ikut kitab kita disebut asyarati darahim. Jadi iktibar dengan dirham lah. Mungkin dulu zaman dirham tu RM80, sampai lah ni RM80. Dirham ni harga pun RM80 juga kan. Itu macam mana pun sah ke? Sah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab orang buat gitu pasal apa? Pasal dia nak catat dalam sini nikah tu berapa bayaran. Sagi sebut mas kahwinnya apa? Mengajar Fatihah sekali. Jenuh. Jadi apa-apa kelahi esok payah nak rujuk balik kan. Berapa nak bayar, dia kena bahan musamah, mahar misil. Sekelahi pula mahar misil, mahkamah pula. Jenuh lah hakim nak menentu keputusan. Okey. Satu, dia disunatkan benda-benda macam tu. Disunat ada munaksi anil asyarati darahim wa adami ziyadah an 500 darahim khalisatin. Jangan lebih daripada 500 dirham khalisah. Maksudnya dirham ni yang pure, tunda bersih. Maksud bersih ni tulin pure 999.9. Tu 500 dirham. Jadi kalau 1 dirham RM12, 5 kali 12 600. 500 dirham. Siap. 600 ke 6,000? 6,000. 12 kali 5 60 6,000. 6,000. Wa asy'ara qawluhu yustahabu bi jawazi ikhla'i nikah an mahri wa huwa kadzalik. Baik, selesai. Wa asy'ara qawluhu, dan beri faham oleh perkataan musannif yustahabu. Disebut dengan yustahabu tasmiyatu mahri. Sunat sebut mahar. Faham daripada yustahabu ni, asy'ara qawluhu bis, asy'ara bi. Beri faham perkataan yustahabu tu dengan harusnya ikhla'i nikah, mengosongkan nikah anil mahri, daripada mas kahwin. Jadi maksudnya kalau akan nikah tak sebut mas kahwin, sah? Sah. Pasal apa? Menyebut mas kahwin bukan syarat sah nikah, tapi menyebut mas kahwin dalam akad adalah sunat. Ni, tengok. Dan dia kata wahwa kadzalik. Wahwa isy'aru qawlihi, itu kadzalik ka isy'ari. Ataupun wahwa al-amru kadzalik ka isy'ari qawlihi. Urusan tu macam tu ke? Kadzalik macam itulah, macam mana memberi faham oleh perkataan musannif. Hukum memang macam tu. Maksudnya memang bukan syarat untuk sah nikah sebut mas kahwin, sah akad nikah walaupun tanpa sebut mas kahwin, tetapi menyebut mas kahwin dalam akad nikah adalah sunat. Dan ghalib kita ni orang Melayu memang sampai saksi pun tak tahu hukum ni. Bila di akad nikahkan tanpa sebut mas kahwin, bila kawan tu pun dah setuju, nanti gerak saksi kata apa? Tak sah. Pasal apa? Pasal tak sebut mas kahwin. Ustaz, yang soal tersangkut-sangkut tu dia buat tak tahu. Soal tersangkut-sangkut, Dia kata mewakili nafas tu. macam mana? Kan Oh, bagi pelan-pelan kan. Bagi direct. Aku terima akan nikahnya. tak payah tak payah nafas. Tempat lain dia. Oh, yang tu dia bengong sikit tu ya. Dia banyak tu dia tengok macam tu. Kalau Yang dalam video ni nak sekali lah. Aku terima kali dia nak sekali macam tu lah. itu apa nama macam tu? Dengan satu nafas je. Kita satu lapas lah. Adakah ada kaul yang mengatakan itu satu nafas? Tak, dia dobit dia selama-lama tak dikira ada fasil antara ijab dan kabul. Dan antara kabul tu sendiri, antara ijab tu sendiri jangan ada fasil. Kalau tak ada fasil tak ada masalah lah. Jadi bernafas boleh lah. Tak ada masalah. Orang bernafas macam kita bernafas baca Quran tu, kadang-kadang nafas dia panjang sangat kan. Aku nikahkan akan nikah. Tak pun panggil nama dulu lah kan. Nama apa? Oi si Polan, aku nikahkan akan nikah dengan apa? Rosmah binti Najib contohnya. Anak Najib, Rosmah binti Najib. Rosmah binti Najib telah memperwalikan oleh bapanya kadaku. Semua disebut habis. Dengan mas kahwinnya RM1,001 satu malam. Apa?
tunai, santai itu pun tak ada masalah kan. Cuma saya sebut tu betul-betul lah, aku terima akan nikahnya Rosmah binti Najib dengan mas kahwinnya di atas. Kalau mudahnya, aku terima akan nikahnya di atas yang demikian itu, seperti yang disebut tadi. Bahasa pendek kalau bahasa panjang kau sebut ulang lah, tiru lah, copy paste je lah apa dia cakap. Tapi boleh? Boleh, tak ada masalah. Tak semestinya satu nafas lah. Maksudnya suara sentimental macam ni pun boleh terima. Maksud sentimental taklah aku terima, taklah syaratnya tu kan. Macam ni je kalau saya bagi contoh, aku terima akan nikahnya Rosmah binti Najib dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Boleh? Boleh. Sah? Tapi tak ada orang hijab, tak ada lah. Selain daripada hijab campurkan sebuah telefon cantik masuk ke semakan campur dengan belanjangun. Tak payah. Belanjangun tu saya sebut tak apa. Yang tu kau nak zahirkan berapa belanjangun kan, nak popular sikit kan, nak viral kan. Dia punya belanjangun tu juta-juta kot. Kalau ikut tak payah. Tak ada hukum sunat menyebut belanja angus ni orang baik. Pasal belanja angus tu dia bukan wajib atas sebut, tapi dia wajib tanggung. Maksudnya belanja tu wajib atas suami, tapi tak diwajib disebut dalam mas kahwin. Dalam akad nikah, dalam akad kahwin dalam. Tapi kalau mas kahwin tu memang disunatkan sebut dalam ijab kabul. Walaupun satu kewajipan. Saya sebutlah dulang 7 belanja angus dah. Kalau sebut pun menyebut perkara tu yang tu nanti boleh jadi pasil lah. Kawan tu dia sebut aku nikahkan akan nikah Rosmah binti Najib dengan mas kahwin RM1,000 beserta dengan 7 dulang penuh berisi tembikai apa coklat apa dan RM2 juta beserta dengan sepersalinan baju kebaya, telekung, kasut, dompet, duit apa semua tu sebut tunai. Awal lah tak sah, pasil. Nak jawab tu pun nak jadi pasil lah. Pasal benda yang tak istilah ajnabi daripada akad memang tak disuruh sebut pun. Tak. Jawab sebenarnya Qabil tu nikah ala syartil mazkura. Dah apa rawi lah dah. Saksi pula tak faham. Dia masih buat apa ni kata. Awak orang Perak cakap Arab katanya. Oh. Memang tak tahu pun. Lama-lama tak ada orang yang dengar tu boleh faham Arab kan. Kalau dia faham tu isyarat menunjukkan kata lafaz penerimaan sah. Walaupun sekurang-kurang faham tu. Ada kalau ikut. Fa'ilam yusamma fi akhir nikah mahrun soha akdu. Sekiranya tidak disebutkan dalam akad nikah tu akan mahar, soha akdu, sahlah oleh akad, sah. Pasal bukan syarat sah akad disebut mas kahwin. Wa hadza makna tafwidhi. Ini adalah makna tafwid. Makna tafwid apa? Tak sebut mas kahwin. Maksud kata tafwid ni tak sebut lam yusamma mahrun. Tak sebut mas kahwin. Nikah dari akad yang tak disebut mas kahwin. Yang ni dipanggil nikah tafwid. Wa yasduru taratan min az-zawjah al-baligha rasyidah. Dan kata dia jadilah taratan pada satu ketika dalam masalah nikah tafwid ni min az-zawjah al-baligha, daripada isteri yang baligh ar-rasyidah yang cerdik. Kaqaulihi liwaliha. Okey. Nikah tafwid ni maksudnya tak sebut langsung mas kahwin. Yang inilah dipanggil nikah tafwid, sama ada tak sebut langsung ataupun memang isteri ni tak mau mas kahwin, satu tak sebut. Jadi tak sebut mas kahwin tu boleh ihtimal dua, sama ada memang nak mas kahwin ataupun memang nak mas kahwin tapi tak sebut. Tapi ataupun satu lagi keberangkalian dia, memang si isteri ni tak mau mas kahwin sama sekali. Contoh nikah tafwid yang berlaku dengan tak sebut mas kahwin ni, ka qaulihi
liwaliha, seperti kakau liha sepatutnya. Kakau liha lah liwaliha kan, takkan kakau liwaliha. Dia kata apa? Zawijni bila mahrin, kawinkan aku tanpa mahar. Abah, saya nak kahwin, tak ada mas kahwin, tak apa abah. Kalau abah dia tak faham, kenapa pula tak ada mas kahwin? Ikut aku lah nak bubuh lah. Bapak pun tak kerti juga. Ni kata bapak aku wali bukan bapak wali. Masa mas kahwin tu hak anak perempuan, bukan hak milik bapa. Baik, au ala mahra li, ataupun dia kata di atas bahawa tidak ada apa-apa mahar, kataku la nafi li jinsi tu, la mahra li, tak ada apa-apa mahar untuk aku. Tak ada apa mahar yang kena aku tak nak mahar apa ya. Hoi. Baik, kemudian fa yuzawijuhal waliyu, mengkawinkan agama perempuan ni oleh wali dia. Wayam fil mahra au sakata anhu, sama ada kata dia wali ni menafikan mahar ataupun sakata, diam wali anhu. Inilah nikah tafwid. Jadi sakata ni contoh tadi lah, aku nikahkan kau anak aku nama Rosmah binti Najib tadi, dengan Rosmah binti Najib aku terima akan nikahnya, di atas demikian itu siap. Maka main tak sebut itu sakata anhu. Atau aku nikahkan kau dengan anak perempuanku bernama Rosmah binti Najib tanpa apa-apa mas kahwin, aku terima akan nikahnya Rosmah binti Najib dengan tanpa mas kahwin. Nikah tafwid nama dia. Wa kadza law qala sayyidul amah li syakhsin, macam itulah juga kalau berkata oleh tuan bagi amah. Sayyid bagi amah ni dia adalah wali bagi amah. Dia kata kat Syahsin, zawajtuka amati, aku kahwin dengan kau akan hamba aku. Dia tak sebut mas kahwin pun. Aku kahwinkanlah kau dengan hamba aku. Wanafal mahra au sakata, menafi ia sayyid ni akan mas kahwin ataupun diam. Aku kahwin dengan kau lah dengan hamba aku tanpa mas kahwin, aku terima. Tapi hamba aku tu umum lah, sebutlah nama hamba tu. Ataupun diam, aku kahwinkan kau dengan hamba aku nama si fulan, aku terima. Namanya nikah tafwid. Kalau memang perempuan kata aku tak mau mas kahwin, gugur lah mas kahwin, tak kena apa-apa. Jadi nikah tafwid ni atau istilahnya akan nikah tanpa menyebut mas kahwin dalam akad pernikahan. Akad nikah yang tak disebut mas kahwin, sama ada memang wali diamkan ataupun dia menafikan mas kahwin disebabkan anak perempuan dia melepaskan hak mas kahwin itu daripada suami membayar kepada dia. Baik. Dan bila dah tafwid ni, macam mana pula mas kahwin? Kena bayar tak kena bayar? Kalau dah nafi memang tak kena bayar. Baik, kalau diam aja macam mana? Itu disebut wa sahhat tafwid. Wa iza sahhat tafwid, bila sah tafwid, maksudnya bila sah kata akad nikah tanpa sebut mas kahwin ni, wajib mahru fihi bisalasati asya', maka wajiblah fihi fi aqdi tadi dengan 3 syarat. Wajib mas kahwin, wahya, pertama, apa dia salah sah tu? An yufridu lahu zawju ala nafsi, bahawa memfardu akan mas kahwin ni oleh suami di atas diri dia. Suami yang kata aku nak bayar macam ni, dia tak sebut dengan soreh pun, dia yang memfardukan, maksudnya dia yang kata aku nak bagi 2,000. Maka yang itulah wajib pada dia. Itu satu. Wa tarda zaujatu bima faradahu, tak redalah oleh isteri dengan apa yang suami fardukan dia. Masuk dalam bilik, mas kahwin tak sebut ni dalam akad. Suami kata saya cadang nak bagi awak 2,000 mas kahwin. Boleh lah bang, tak apalah tu. Ataupun saya nak bagi RM2 je mas kahwin, tak apa ke? Sekupang pun tak apa. Okey tak? Dia redha. Kalau dia kata saya nak bagi mas kahwin RM2, banyak cantik, ingat barang peri ke? Contohlah kan, kadang-kadang ada je orang bahasa kasar macam ni. Tak boleh. Jadi kena fardu lain lah. 2,000 macam mana? 2.6 bilion. Kan susah tu. Kan sebut dalam akad sedang. Itu yang sunat sebut. Baik, au yufriduhu hakim, ataupun memfardukan dia oleh hakim. Bila tafwid je, laporkan mahkamah,
kata wali tak mau menyebut mas kahwin. Hakim kata dia orang ni parah lah, aku kata dah sebut mas kahwin, sebutlah. Tak mau pula. Macam ni lah. Ni hantar surat mas kahwin RM125. Hakim lah buat keputusan. Dia suruh keluar surat kuasa dia. Orang dah suruh kata jangan tinggal dalam akad tu mas kahwin, sebut tinggal juga. Kena marah lah. Hakim lah kerja ala zauji wa yakunul mafrudu alaihi mahrul misil. Dan kalau ikut asal dia kata dia adalah yang di fardu tu, asal hukum dia adalah mahar misil. Asal dia memang mahar misil. Kalau qadi hakim tak buat keputusan, mahar dia mahar misil. Pasal dia hukum dahar tak panggil mahar musamma, dia panggil mahar misil. Macam mana pun bila qadi sebut, qadi sebut berapa yang qadi sebut lah. Wa yusyaratu ilmul qadi biqadrihi, dan disyaratkan mengetahui oleh qadi dengan qadar. Yang ni nak kena menilai mahar misil pula, satu hal pula dah. Bi amma ridha zaujaini bima yufriduhu fala yusyaratu. Adapun kata dia redha oleh suami isteri dengan apa yang memfardukan dia oleh hakim, fala yusyaratu, maka tak disyaratkan. Jadi hakim bila dia buat keputusan pakai je. Dan memang faham ni, qadi mesti tahu. Jadi qadi pun mesti pakar, mesti ada ilmu, semua general knowledge mengenai hubungan masyarakat, berapa kadar yang sepatutnya dia letakkan untuk jadi mahar misil tu. Jadi qadi faham ni, tak boleh qadi bodoh, mesti kena pandai. Au yadkhulu zawju biha, ataupun okey ni tempat ketiga yang jadi wajib mahar, ataupun dukhullah oleh zauj biha dengan zaujah. Zaujah mana? Al-mufawwidah, yang telah mentafwidkan mas kahwin dia qabla fardin, sebelum daripada fardu, min zauji awil hakim atau hakim. Akan nikah dengan nikah tafwid tadi, pakai dah suami, ini akan isteri dia. Padahal masa pakai sebelum tu suami tak sebut apa-apa nak bagi, hakim pun tak buat keputusan apa yang sepatutnya dia kena bayar. Macam mana? Fayajibu laha mahru misli. Asalnya wajib mahar misil. Satu, kalau tak nak sebut, jangan tak nak sebut saja, pasal dia menyusahkan. Apa kaedah dia? Nafikan mahar. Kalau nak mudah juga macam mana? Sebut mahar, sebutlah murah-murah, senang orang bayar. Senang, itu je. Teknik ni ada, senang je selesai. Macam mana pun hukum macam ni. Jadi kes-kes apa macam ni lah kena selesai. Macam mana pun kalau bagi satu ketetapan dan pengurusan untuk memudahkan urusan, selesai, senang. Ni pun teknikal pengurusan juga. Binafsi dukhul, baik wajib dengan diri dukhul saja wajib dah mahar misil. Wa yu'tabaru hadzal mahru bi halil aqdi fil asah. Dan nak kira mahar misil ni, kata dia, dikira bi halil aqdi pada ketika akad. Masa akad tu macam mana nak kira misil, itu ada dah kira. Dan kaedah mahar misil ni bukan belanja angus. Itu ialah mahar misil ni ialah itulah bahasa kita pun payah kan. Kita pun selalu mas kahwin orang Melayu ni memang tak ada ketetapan khas dia. Yang ada tetap ni belanja angus dia. Mahar macam mana? Macam-macam harga dia. Jadi Melayu ni mahar misil dia tak sibuk. Dia sibuk apa? Dia sibuk belanja angus. Dia sibuk belanja angus tu. Jadi faham tu mahar misil macam mana? Tak kira dah kau kerja apa. Dia kira nilai tu tak belanja angus. Dia bukan kira pada mas kahwin. Sepatutnya nilai dia tu, martabat dia tu letak di mas kahwin, bukan pada belanja angus. Belanja angus tu ialah memang suami kena tanggung bab makan, bab di dapur, bab di tempat tidur, bab bilik ayah pada orang perempuan. Itu yang dia kena tanggung. Tapi yang tu yang dia sibuknya. Baik, jadi asal nak sebut mahar misil kena iktibar halal aqdi. Selesai. Wa in mata ahadu zawjaini qabla fardin wa wuti'a wajaba mahru misil fil azhar. Sekiranya mati oleh salah satu daripada suami isteri, qabla fardin, sebelum apa-apa fardu yang disebut oleh hakim ataupun suami, wa wuti'a, dan telah diwatiakan dia ahadu zawjain, boleh baca wata'a wuti'a, sah belaka, wajaba mahrul misli fil azhar. Wajib oleh mahar misil pada azhar. Wajib mahar misil pasal tak musamma, kan susah juga. Baik sebut senang. Wal muradu bi mahar misil, murad dengan mahar misil kata dia ila qadru ma yarghabu fihi fi misliha adatan, ila kadar barang yang gemarlah bihi dengan perempuan itu fi misliha pada seumpamanya adatan pada adat. Maksudnya pada adat berapa biasanya harga yang orang sanggup untuk menerima dia sebagai isteri. Itulah dipanggil mahar misil. Dobit kitab macam tu. Tapi orang perempuan berapa? Orang Melayu macam mana harga?
Orang kampung apa? Makan serai berapa makan serai? Mas kahwin, saya tanya mas kahwin ni. Ada? Tak ada tak? Tak tentu tak? Hangus? 8 11 sekarang? 11 ada? 11 8 6 ada tak? 6 belanja hangus 6 Ustaz, semangkut? Okey. Saja nak tanya satu lah kan. Mas kahwin macam mana? Tak sama betul tak? Banyak sikit RM50 pun ada, 200 pun ada, 1000 pun ada, 2000 pun ada. Kadang lebih pada belanja hangus baru dia buat mas kahwin kan. Jadi mas kahwin ni macam benda tak apa peduli sangat. Tak peduli sangat. Jadi tak apa peduli, pupuhlah mahar sabar sedang. Itu. Cuma yang dimisilkan apa? Yang ni RM11,000 belanja hangus. Dia tengok tu. Dia tengok tu. Sepatutnya belanja hangus itulah mahar misil. Tapi tak. Pasal tak dibuat belanja hangus, tak dijadikan mahar pun. Tu memang belanja kenduri. Dia bukan belanja ma yarghabu fiha. Dia ma yarghabu fi kenduri dia. Itu kan. Wa laisa li aqali sadaq. Allah. La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa nabara bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.